khabar? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, mensyukuri segala nikmatmu dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Inna hazal la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya inilah rezeki yang telah engkau berikan kepada kami yang tidak ada kesudahannya. Surah Sad ayat 54. Good morning. Baru 53 orang. Mai. Kita panggil kawan-kawan, kita panggil downline, kita panggil upline, subline semua sekali. Masuk, suruh dia masuk. Masuk Teppanyaki hari ni. Okay, so Alhamdulillah. Hari ni Sifu dah terbang dah. Kan Kak Miza akan terbang daripada Senai ke KLIA hari Jumaat. Lepas tu hari Sabtu Kak Miza akan terbang beramai-ramai daripada KLIA pergi Doha. Doha jalan sekejap. Lepas tu kita orang akan pergi ke Washington. Lepas tu jalan-jalan sekejap. Lepas tu kita orang akan pergi ke Mexico. Berapa hari kat situ? 3-4 hari. Lepas tu kita balik, kita akan pergi ke Miami. Masya Allah. Seronok kan? Seronok kan? Okay, so panggil ramai-ramai lagi kawan-kawan downline, subline, upline, letak dekat dalam group link tu. Kan jangan ajak je tak bagi link, nanti diorang tak jumpa arah ni. Okay, so tahniah kepada 64 orang yang datang. InsyaAllah nanti kita akan bertambah jadi 640 orang. Masya Allah. Okay, so kita nak panas-panaskan kita punya pentas Teppanyaki hari ni. Kak Miza nak share satu perkara yang sangat-sangat penting untuk korang praktikkan. Siapa yang dia rasa dia dah buat semua? Ataupun siapa yang dia rasa macam masih belum rasa macam tak cukup? Ada tak siapa-siapa yang rasa macam tak cukup? Dah lama dah buat Forever ni, dah 10 tahun ni, tapi macam belum ada result lagi lah. Ada tak yang macam tu? Tahun ke, 2 tahun ke kan? Macam belum ada result lagi. Rajin ni masuk kelas ni. Good morning Antonin, Aunty Nonai. Assalamualaikum. Okay, so hari ni Kak Miza nak bercakap tentang ini. Apa nama ni? The force is within you. You force yourself. Maksudnya force ni paksa. Okay. Dia sebenarnya setiap kejayaan, setiap pergerakan dia dimulakan dengan kita memaksa diri kita tau. Kan? Setiap pergerakan maksudnya apa? Maksudnya semua perkara yang baik ke, yang tak baik ke, kan dia berpunca daripada paksaan diri kita sendiri tau. Kenapa? Kenapa? Ada tak kawan ke ataupun ada tak manusia yang tiba-tiba datang kat kita, Assalamualaikum, ataupun good morning, nama saya bla 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 bla. Lepas tu saya sebenarnya anak yatim piatu. Lepas tu mak saya tak ada, bapak saya tak ada, semua tak ada. Tinggal saya seorang je. Saya nak minta jasa baik untuk sedekahkan duit. Dia susun ayat punyalah cantik-cantik kan. Dia tebalkan muka dia kan. Dia pergi minta sedekah kat kita. Pernah tak jumpa orang macam ni? Orang minta sedekah. Siapa tak pernah? Kan? Lepas tu kita pun cakap, Mak Ai kan, aku ni usaha macam apa Lepas tu kau senang je nak minta. Lah tak kenal aku, kau minta. Nampak tak? Sebenarnya orang tu, dia memaksa, dia paksa diri dia, tebalkan muka dia, pergi minta dia orang. Nampak tak? Okay, so semua perbuatan tu dia bermula daripada tabiat memaksa diri sendiri. Ada tak orang menipu dia orang? Pernah tak kita kena tipu kan? Dia pinjam, dia kata, aku akan bayar. Bulan ni aku bayar. Gaji ni aku bayar kan? Dah berapa banyak gaji tak bayar kan? Nampak tak? Sebenarnya orang ni dia menebalkan muka dia, dia memaksa diri dia untuk menebalkan muka dia, minta duit, pinjam duit. Pinjam duit tak pulang kan? Jadi sebenarnya setiap yang terjadi tu kan berpunca daripada diri kita memaksa diri kita untuk buat tu. Jadinya kan, jadi kita ni orang forever, orang yang baik-baik. Jadi kita kena paksa diri kita untuk buat benda yang baik-baik, yang betul-betul. Kan? Kita dah belajar banyak dah dekat forever ni kan. Kita ada sistem 933 kan. Lepas tu kita baru bulan lepas Kak Miza ada buatkan kelas speed to F2D kan. Semuanya dah ada dah, 5 langkah kan. Jadinya
kita kena paksa diri kita. Actually kemarin Kak Miza ada dapat ada seorang downline Kak Miza ni lah. Dia rajin masuk kelas. Tapi tak ada result. Belum nampak lagi result dia. Jadi Kak Miza bagi tahu dia. Awak listkan apa yang awak takut, apa yang awak malu nak buat, apa yang tak berani lagi nak buat. Korang pernah tak listkan? Benda apa yang korang takut nak buat? Pernah tak listkan? Lepas ni listkan. Kan? Kalau macam contoh kita takut nak cakap dengan orang ni. Okey, pernah. Alhamdulillah, bagus. Jadinya, siapa-siapa yang ni Kak Miza nak bagi tips lah. Siapa-siapa yang ada lagi ketakutan tu, takut, malu. Takut dan malu ni tuliskan. Kenapa kita takut? Kenapa kita malu? Tulis je. Lepas tu nanti kau bagi kat upline kau. Kan? Downline Kak Miza ni dia takut nak ajak kawan dia. Nak ajak prospek. Untuk GP. Lepas tu dia takut kena rejection pula. Lepas tu dia tak yakin dia boleh jawab soalan-soalan berkenaan dengan Forever. Lepas tu dia malu nak ajak orang untuk GP. Yang kelima, dia tak berani nak buat demo live depan kawan ataupun prospek. Okay, so Kak Miza pun sebenarnya lima ketakutan ni, 5 benda yang dia malu ni, 5 benda yang dia tak berani. Sebenarnya Kak Miza pun hadap juga tahu awal-awal dulu. Ni ada CBM ni kan. Betul tak? Korang pun hadap yang sama kan? Ada CBM Rawani, ada PCM Jackie, ada Kak Lila kan. Kan semuanya awal-awal kita malu tau. Kak Miza pun malu tau. Banyakkanlah engineer kan. Engineer buat MLM pula. Jadi malu sangat-sangat tau. Jadi apa Kak Miza buat untuk Kak Miza dapatkan result? Kan? Memang Kak Miza takut nak ajak kawan untuk GP. Jadi Kak Miza paksa diri Kak Miza untuk pergi ajak kawan GP. Kan? Jadi dekat yang best dia dekat Forever ni, kita nak paksa diri kita dah siap dengan ilmu tau. Dah siap dengan ilmu dah. Nampak tak? Jadi tanya dekat upline, saya takutlah nak ajak kawan nak join GEP ni. Macam mana nak buat? Mesti 100% Kak Miza percaya upline korang akan guide macam mana nak cakap. Okey, cakap macam ni. Kan? Jangan cakap, contoh semalam ada downline Kak Miza. Dia bagi ayat macam ni. Jom join bisnes akak. Cepat senang, cepat kaya. Macam itulah. Kau bayangkan kalau ayat ni dibagi kat kalau prospek bagi ayat tu dekat kau orang. Jom join bisnes akak. Assalamualaikum. Jom join bisnes akak. Ayat dia Kak Miza rasa macam amboi. Jom join akak. Seronok, best, cepat, pantas dapat result. Ni ayat dia Kak Miza baca sebiji-sebiji. Kan? Ni ayat scam. Kak Miza tak ajar pun macam ni kan. Kat kelas pun kita tak ajar pun ayat macam ni kan. Ini ayat scam tau. Memang terus kena reject Nampak tak? Kita dah ajar dah kan. Ayat cakap baik-baik. Assalamualaikum. Nama saya Hamiza. Kalau stranger lah. Saya dapat nombor telefon awak daripada grup WhatsApp. Saya nampak awak rajin sangat-sangat berniaga. Saya nak doakan awak supaya perniagaan awak maju. Kan? Kalau kita dapat WhatsApp macam tu, sejuk tak hati kita? Kan? Kita pun, ya Allah baiknya siapalah insan mulia ni. Macam tu kan? Kan sejuk sangat. Good idea. Kan? Ini dia bagi, jom je nak kak, seronok, best, cepat, pantas dapat result. Nasib baik dia reply kan? Kalau aku terus block je ni. Okay? Tapi, kalau kita ni sejenis manusia yang belasah je macam ni kan, tak apa. Screen capture. Kita dah buat tu kan. Tapi dalam kat dia bagus lah. Dia dah bagi ayat macam tu kat prospek dia, dah kena blue tick. Dia pun tanya, kenapa akak dapat blue tick? Kau rasa? Kenapa dia dapat blue tick? Orang takutlah macam ayat scam kot. Kan? Jadinya sebenarnya upline korang semua ni dah sediakan dah apa ayat nak cakap. Kalau orang ni dia anti MLM nak cakap apa? Kalau dia ni sakit, tak sihat, kencing manis darah tinggi, nak cakap ayat apa? Kalau orang ni dia cikgu, nak cakap apa? Kalau orang ni dia suka buat bisa campur, nak cakap apa? Jadi sebab tu kena contact upline setiap hari. Paksa tau. Contact upline ni pun paksa. Tahu tak? Kan Kak Miza dah buih dah ni bercakap dengan korang. Contact upline setiap hari. Contact juga setiap hari. Ini pun kena paksa. Nampak tak? Okay, so semuanya bermula daripada paksaan kita. Kan kita paksa. Jadi kita kena constantly push diri kita. Okay, higher and harder
until you reach your goals. Okay, constantly push yourself higher and harder until you reach your goal. Contohnya, contact upline setiap hari. Kan? Ini kan, dengar kau percayalah cakap Kak Miza. Tabiat contact upline setiap hari ni, kan? Kok Sun buat tau, Kok Sun. Dia bukan contact upline dia setiap hari, dia contact upline dia setiap jam. Kok Sun tu, kau tahu tak? Kak Miza kalau pergi jumpa Sifu, kan? Ada je dia call, kejap-kejap kan dia call, kejap-kejap kan dia call. Kau nampak tak Kok Sun ni? Dia pergi call upline dia. Betul kan Kok Sun? Bukan setiap hari tau Kok Sun ni call upline dia. Kok Sun dia contact upline dia Kak Miza rasa setiap jam kot. Nampak tak? Barulah ada result. Kan? Ini korang Kak Miza cakap contact upline setiap hari, contact upline setiap. Kau pergi contact sideline. Kan? Masya Allah. Okay. So, apa yang Kak Miza nak tekankan dekat sini adalah kita kena paksa diri kita setiap hari untuk buat benda-benda yang baik, benda-benda yang betul dekat forever ni. Kan? Sebab kalau kita tak buat, kalau kita tak paksa diri kita, benda tu dia tidak akan berlaku tau dekat diri kita. Semuanya paksa. Contohnya. Kan? Yang Muslim. Kan? Yang Muslim ni. Kan? Kita solat. Kita bangun solat ni, adakah kita tiba-tiba kita terus tersolat? Kan? Tak. Kita bangun solat ni, kita memaksa diri kita tau. Dulu-dulu kan solatnya hujung-hujung waktu. Kan? Lepas tu kita paksa diri kita untuk solat awal waktu. Ini semua paksa tau. Nampak tak? Baca Quran. Ada orang tak baca Quran, tapi kita yang baca Quran ni, dia bukan macam tiba-tiba dia baca je tak tau. Dia paksa diri dia baca Quran. Yang solat tahajud, dia paksa diri dia bangun tahajud. Kan? Yang pergi church tu, orang lain tak pergi church kan? Pergi disco, dia pergi church tiap-tiap Ahad. Dia paksa diri dia. Kan? Yang suka derma tu kan, dia bukan tiba-tiba terus derma. Tak, dia paksa diri. Nampak tak? Kami tak nak bagi korang faham betapa pentingnya kita ni kena ada skill paksa. Kan? Kan? Sebab apa? Sebab kalau kita tak paksa diri kita, apa akan terjadi? Apa akan terjadi kalau kita tak paksa diri kita? Apa akan terjadi kalau kita tak paksa diri kita? Ada jawapan tak? Kita tak paksa relax-relax je. Ya Allah, bagilah aku kaya. Ya Allah, ya Allah. Kita doa macam-macam. Setiap orang ni, dia akan doa. Dia akan doa tu tak cakap pun. Kalau macam kita bayang-bayang pun, doa juga tau. Sebenarnya, kalau kita tak paksa diri kita, Allah akan paksa diri kita. Dan kalau Allah dah paksa diri kau untuk buat apa yang kau kena buat, masak. Faham? Kalau kita tak paksa diri kita untuk buat apa yang kita impi-impikan, nanti Tuhan paksa, lagi bahaya. Macam mana Tuhan paksa? Macam mana Tuhan paksa? Senang je, kan? Ada rumah cantik-cantik, ada kereta cantik-cantik, Allah bagi bakar semua sekali. Kan? Dah tak ada rumah dah. Nak kena berjuang cari rumah. Kan? Ada masa banyak-banyak pergi tengok drama kan. Tak nak pergi buat bisnes. Tiba masa Allah tarik nafas suami dia ke. Kan. Orang yang bagi dia nafkah. Dah terpaksa pergi buat bisnes online dah. Jangan main-main tau. Nanti Allah tarik ni mak. Jadi sebelum Allah paksa kita, baik kita pergi paksa diri kita. Faham? Faham tak? Okay. So semua benda kena paksa. Kan? Kena paksa. Nak cantik pun kena paksa. Ada orang serabai je kan muka dia kan. Dengan rambut bergebang-gebang kan. Tak tepik-tepik pun, tak tacap-tacap pun muka dia kan. Kenapa muka dia cantik? Kenapa ada muka orang cantik, ada muka orang tak cantik? Sebab orang yang tak cantik tu, dia tak paksa diri dia untuk cantik. Kenapa ada orang gemuk? Kenapa ada orang kurus? Sebab orang gemuk tu, dia tak paksa diri dia untuk kurus. Nampak tak betapa pentingnya paksa ni? Faham tak? Faham? Boleh faham? Okay? So, kena paksa diri sendiri. Kan Kak Miza rasa dah ramai dah faham tadi. Kenapa aku tak berjaya lagi? Sebab aku tak paksa. Kan? Tak paksa pakai produk, tak paksa hafal GEP, tak paksa guna produk, tak paksa sediakan marketing tools. Apply cakap install lah Zoom. Tak nak. Nak tengok kat YouTube juga lain tak ada. Kan? Apply cakap pergilah buat demo, pergilah beli set demo. Tak apa. Tak nak. Nampak tak? Kau tak paksa diri kau. Kan? So hari ni siapa tak bawa downline dia rugilah. Sebab kami dah tolong korang semua memaksa downline korang kan. Masya Allah. Okay. So
Alhamdulillah, Kak Miza harap korang boleh nampak macam mana kesannya untuk memaksa diri kita sendiri. Okay, so Kak Miza rasa semua orang faham keadaan sekarang ni sale tak berapa nak cantik sangat. Okay, jadi momen sekarang ni kita kena siapkan diri kita untuk rebound era tahun depan. Okay, tahun ni siapa yang bertahan? Dia bukan setakat bertahan kau tunggu je bisnes tau. Bertahan ni bukan setakat kau tunggu je bisnes tau. So malam tadi Kak Miza balik daripada rumah Kak Azhar pukul 1 lebih tau. Kak Miza dah siap-siap, Kak Miza tengah packing barang untuk pergi Mexico kan. Lepas tu Kak Miza tengok dekat dalam grup, Kak Azhar kata dia tengah coaching. So Kak Miza kalau nampak orang coaching malam-malam lagi pun dekat dengan Mak Izzah kan. So Kak Miza pergi je lah. Kan, so Kak Miza sangat-sangat kira malam tadi Kak Miza punya pengorbanan untuk keluar tu kan, walaupun dah siap-siap nak tidur tu kan, sangat-sangat berbaloi lah. Kan, dan malam tadi Kak Miza jumpa seorang perempuan ajaib ni. Allah tengah uji dia. Kan dia sedang melunaskan amanah, melunaskan hutang orang yang tak sepatutnya dia ni. Orang lain buat hutang atas nama dia kena bayar 100,000 lebih. So Kak Miza sangat tak sabar nak tengok orang ni dia berjaya. Dan malam tadi pun Kak Miza discuss Kak Azhar kan macam mana nak tolong dia apa lagi. InsyaAllah lah tahun hadapan Kak Miza rasa dia dah boleh jadi CBM dah. Dan adik ni, dia sampai cakap dengan Kak Azhar, kan, saya dah tak malu dah Kak. Kan, sebab dia ada 4 ke 5 orang anak macam tu untuk dia sekolahkan. Anak dia pandai-pandai, cantik-cantik. Kan, untuk dia sekolahkan. Kan, untuk dia bagi makan pula. Sorang-sorang ni nak jaga anak-anak ni kan. Jadi Kak Miza sangat-sangat tersentuh hati dan bila kita nampak benda-benda macam ni kan, dia akan menjadikan, dia akan bagi motivation yang sangat-sangat tinggi kita bahawa sesungguhnya engkau dah kaya, kau kena selamatkan orang. Engkau dah rasa duit beribu-ribu kan, dah rasa duit beribu-ribu kat Forever ni, kau kena selamatkan orang. Kau jangan pentingkan diri sendiri sebab ramai sangat orang yang perlukan kita punya semangat, kita punya ilmu. Kadang-kadang kita peluk orang, kita doakan orang tu pun buat orang dah suka tau. Jadi kita kena buat lagi. Dan Kak Miza nak korang semua sekali, 145 orang depan mata Kak Miza ni, hari ni janji dengan diri sendiri, aku akan buat Forever ni sampai bila-bila selama-lamanya. Janji. Aku akan buat Forever ni selama-lamanya. Janji. Berani tak janji? Berani tak janji? Berani tak janji? Nak buat Forever dengan Kak Miza ni sampai bila-bila? Berani tak janji? Okay. Ni alam merakam Allah tengok korang semua janji ni Kak Miza dah 7 tahun dah dekat Forever. InsyaAllah dulu kan. Berapa hari lepas adik Kak Miza ketawa Kak Miza. Oi, kau kata nak 5 tahun je kat Forever. Masa Kak Miza awal-awal buat Forever, Kak Miza cakap aku nak buat 5 tahun je. Aku kaya, aku belah. Tak baik betul Kak Miza ni kan. Masya Allah kan. Tapi Allah izin. Sebab tu kan walaupun downline kita, prospek kita, dia cakap dia nak give up ke, dia kata tak nak buat Forever ke, kau jangan percaya. Kau jangan percaya orang yang nak give up ni, orang yang kata dah tak nak buat Forever ni, kau jangan percaya. Sebenarnya dekat Forever ni ada semuanya insyaAllah. Jalan yang paling pantas nak kaya dan nak kayakan orang lain. Kan, insyaAllah manusia ni dia sentiasa menuju kepada kebaikan. Jadi kalau kawan kita, adik-adik kita, sesiapa tu yang tak berapa nak baik, jangan terus cop ini terus, jangan terus cop dia ahli neraka. Tak, orang tu, semua orang dia akan menuju ke arah kebaikan. Faham? Okay, so Kak Miza nak share kesyukuran Kak Miza hari ni sebelum Kak Miza bagi pentas dekat korang semua sekali. So Alhamdulillah Kak Miza dah 7 tahun dah dekat Forever. Syukur banyak-banyak daripada cakap nak buat 5 tahun je. Kan? Hari ni Kak Miza dah 7 tahun dan insyaAllah Kak Miza janji dengan diri Kak Miza sendiri, Kak Miza akan berada dekat Forever ni selama-lamanya sebab ramai sangat orang yang kena tolong. Dan Allah dah bagi Kak Miza macam-macam ilmu, macam-macam pengalaman. So ilmu dan pengalaman ni Kak Miza kena gunakan untuk tolong korang semua sekali insyaAllah. Bukan setakat AUC saja, insyaAllah Kak Miza yakin dan percaya korang yang bukan AUC pun dah dapat apa yang Kak Miza ada. Betul tak? Okay, so doakan Kak Miza insyaAllah. Dan syukur banyak-banyak Kak Miza dah 7 tahun tak masuk office. Kan, Kak Miza dulu senior product engineer okay, dekat Dyson Manufacturing Sdn Bhd. Company tu best sangat-sangat.
best, company tu best. Kan? Jadi Kak Miza belajar banyak benda dekat Dyson tu. Okay, jadi ke mana-mana pun Kak Miza pergi, memang Kak Miza akan bawa title Kak Miza X Dyson, dan Kak Miza sangat-sangat bangga Kak Miza jadi X Dyson tu sebab kat sana belajar leadership, delegate, job, task semua sekali itulah. Okay. So tapi dunia kerja ni kita tolong tak ramai orang. Okay, dunia kerja kita tolong tak ramai orang, tapi dunia bisnes kita tolong ramai sangat orang. Dan satu perkataan yang tersentuh hati bila malam tadi bila Kak Azhar cakap, Miza, kita kena buat forever ni sampai bila-bila, banyak pahala kita insya-Allah. Kan, sebab kita nak tolong orang, ramai orang perlukan pertolongan kita. Okay, so syukur alhamdulillah, kita dah Kak Miza Allah letakkan Kak Miza dekat forever ni, buat bisnes forever ni kan, daripada macam-macam bisnes yang pernah Kak Miza buat. Allah izin juga buat forever ni, insya-Allah kita akan bagi banyak manfaat dekat ramai orang. Dan kesyukuran Kak Miza yang ketiga, alhamdulillah lusa Kak Miza dah nak terbang dah. Berterbangan. Kan, dan kali ni sangat-sangat best Kak Miza terbang dengan tim. Kan, sejak daripada kali pertama Kak Miza pergi travel dapat insentif kan, Kak Miza sentiasa fikir, ya Allah, seronoknya kalau bawa ramai ni, ya Allah, seronoknya ya Allah kalau bawa ramai orang ni, ya Allah kan. Tapi Allah izin selepas 4 tahun baru Kak Miza berjaya bawa downline Kak Miza terbang. Okey, walaupun ambil masa yang tak berapa nak cepat, tapi alhamdulillah Allah bagi keyakinan juga. Kan, so jadinya kita kena naikkan lagi kita punya kekuatan dalaman ni supaya kita sentiasa percaya apa yang kita nak tu mesti dapat punya, insya-Allah. Okey. So Kak Miza nak buka pentas teppanyaki ni kepada CBM yang pertama, insya-Allah. Okey, kepada CBM Carol Besses. Good morning Sifu, boleh dengar? Yeah. Boleh dengar? Boleh. Okey. Syukur puji Tuhan, terima kasih kepada EPCM Hamidah Amdan kerana beri saya peluang untuk kongsi kesyukuran pada pagi ini. So Kak Carol sebenarnya sangat sembelit sebab berapa hari ini ada teppanyaki tidak sempat sharing. So kesyukuran yang pertama, saya bersyukur kerana dengan saking diberi kesihatan yang baik. Yang kedua, saya juga sangat bersyukur kerana masih lagi berada dalam sistem dalam grup BOI International Group dan dalam bimbingan Rich Academy juga, Rich Academy yang lead by JLT Yusida dan semua leader-leader yang ada dalam Rich Academy Global. Thank you very much. Sharing dan knowledge yang tidak pernah putus. Macam tadi, saya sangat bersyukur juga sebab cerita paksa diri. Paksa diri sebenarnya Kak Carol ni sebelum ni tidak berapa tahu guna Facebook macam sharing dalam Facebook, tapi Kak Carol cuba paksa diri dan belajar PM upline macam mana ni mau buat, TikTok pun macam mana mau buat walaupun tidak perfect, tapi Kak Carol usaha setiap hari dengan grup yang ada sedikit demi sedikit. Syukur puji Tuhan, ilmu yang ada saya share juga dengan orang lain. Dan seterusnya kesyukuran yang dalam minggu lepas, siapa yang sudah buat forever, pergi buat GEP, pergi buat sharing, dapat jangan putus asa. Sebab Kak Carol juga paksa diri. Macam kemarin ada IPD daerah Sendakan buat panggilan suddenly buat panggilan nak lawat suami. Sebab suami kan sedang sakit. So sebenarnya suami tak suka, tapi saya benarkan dengan izin lah. Saya tanya suami, macam mana ni, diorang dah nak datang dengan ketua IPD Sandakan, ketua polis daerah Sandakan. So saya tanya suami pun izinkan. Jadi yesterday saya kelang kabut, ready everything. So suami benarkan. So mereka pun datanglah, satu band datang. So sempat cerita-cerita sambil melawat kisah suami sebelum ni bertugas, sebab dia kan pesara. Sebelum ni dia adalah pesara polis. So saya sangat bersyukur kerana pada hari yang sama, walaupun Kak Carol sebenarnya sangat segan, ada rasa takut, tapi Kak Carol paksa diri sharing kebaikan produk.
apa yang Kak Carol makan sembuh kena stroke pada 2019, dan Kak Carol juga paksa diri produk suami Kak Carol sebenarnya ada masalah jangkitan paru-paru berkuman dan juga major stroke yang sebelum ni kena feeding every 2 hours selama 4 bulan, tapi Kak Carol berusaha di rumah bagi dia makan setiap 2 jam dan syukur tipun sudah buka. Dan Kak Carol juga paksa diri untuk sharing. Kebetulan ada adik datang kerja daripada KL datang kerja, ada kerja di Petronas, ada juga kawan dan pekerja daripada Selangor, daripada Kelantan. Sebenarnya kakak segan mau cerita, tapi Kakak Carol paksa diri juga. So sebenarnya banyak paksaan berlaku dalam minggu lepas dan minggu ni, tapi Kak Carol tak pernah putus asa walaupun ada yang kata no. Dalam masa yang sama paksa diri juga, Kak Carol tidak pernah putus asa. Setiap hari belajar sedikit demi sedikit apa kelemahan dan kekurangan Kak Carol dari segi dalaman dan juga luaran. Kak Carol sentiasa paksa diri untuk buat sesuatu lebih baik daripada hari sebelumnya. Dan Kak Carol juga paksa diri setiap malam, setiap hari without fail akan message satu persatu downline Kak Carol, sama ada dia yang serius nak buat atau tak buat. Kak Carol tidak akan paksa, tapi Kak Carol paksa diri untuk sharing dan buat terbaik kerana Kak Carol percaya produk ini boleh memberi kesihatan yang baik kepada orang di luar sana, dan paksa diri juga boleh share kebaikan ini akan membantu orang lain yang ada masalah keuangan. Okay, dan Kak Carol di sini mau sharing cerita sendiri. Saya ingin bercerita sendiri. Jangan kamu ingat sekarang ni kamu sehat dan kamu ada duit yang banyak, 100,000, 200,000, 300,000 akan menjamin masa depan kamu. Dalam Forever ni, Kak Carol berani bercakap dan yakin dengan training yang ada, yang konsisten, dengan ilmu yang ada dalam Forever ni, sebenarnya Forever akan menjamin merubah kehidupan kita dengan perubahan dalaman. Dalaman tu kena kuat, dalaman. So kita kena perbaiki diri dulu, barulah kita mendapat semua rezeki yang kita mahu daripada Tuhan dan juga apa-apa kelebihan yang di luar sana. So itu kesyukuran saya sangat, dan saya juga sangat bersyukur dengan kesihatan yang baik, dengan kekuatan yang ada. Semoga Tuhan akan terus berikan Kak Carol kekuatan dan terus bersabar dalam Forever. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amin. Okey, so terima kasih banyak Kak Carol. Kita menghadap, kita jadi saksi Kak Carol daripada hari pertama dia share dekat Teppanyaki kan. Daripada kita semua tahu cerita Kak Carol yang dulu tak boleh nak cakap sebab stroke kan. Tengok hari ni alhamdulillah Allah dah bagi kesihatan dan kekuatan kat Kak Carol. So kita doakan Kak Carol terus sihat, terus dipermudahkan untuk capai CBM Eagle Manager JLT setiap tahun selama-lamanya. Okey Kak Carol, kita buat forever selama-lamanya insya-Allah. Amin. Okey, so alhamdulillah Kak Miza nak jemput Ratu Teppanyaki kita. Cewa. Kami nak jemput Kak Ya, CBM Kak Hasiah Yasir untuk memberikan sepatah dua kata. Okey Kak Ya, jom. Assalamualaikum, selamat pagi. Terasa terharu dengan Carol punya pengalaman kan. Macam itulah Kak. Akak bersyukur alhamdulillah dibagi nikmat pagi ni, diberi kesihatan yang sihat, dapat melihat suami dan anak. Akak terharu pula dengar suara Carol tadi. Syukur alhamdulillah. Di dalam Forever ni memang kita banyak dapat. Inilah pilihan yang muktamad pada akak. Forever adalah jalan yang terbaik bagi akak. Buatlah sama-sama semua di dalam Teppanyaki ni, buatlah Forever sebaik-baiknya. Janganlah beralih arah. Inilah pilihan yang terbaik. Dan Forever memang banyak bagi kemewahan, keuntungan, dan kita dapat membantu orang. Dalam Forever ni bukan untuk sumber duit aja. Kita dapat sumber dunia dan akhirat. Kita dapat membantu orang yang sihat, orang yang sakit,
orang yang kurang pendapatan dan kita boleh membawa mereka kesenangan dalam forever ni. Yang pokok pangkal ni pada kita. Buat kata Carol tadi, kita kena paksa diri. Itulah sekarang akak paksa diri akak. Lagi satu, akak bersyukur Alhamdulillah. Yang ketiga ni, pada hari Senin lagi tu, Sipu ada keluarkan satu CP58. Sebenarnya akak tak tahu CP58 tu apa. Jadi semalam akak pun termenung juga apa CP58 ni. Macam itu apa tu CBM Mufuzal cakap, Kak Yah boleh tahu apa CP58 ni. Walaupun Kak Yah tak bekerja, Kak Yah duduk rumah, tapi Kak Yah boleh dapat. Dia cakap gitu. Kak Yah pun terfikir juga apa benda ni ya gitu. Lepas tu semalam sama Jamia datang, dia tolong bukakan. Kak buka email akak. Itulah akak rasa macam memang terharu sangat. Walaupun akak duduk rumah, seorang ibu, seorang nenek boleh dapat forever bagi kan. Setiap tahun kita dapat result kita, pendapatan kita dalam forever ni. Itulah akak bersyukur sangat. Malah tadi akak cakap dengan suami akak tunjukkan akak punya yang akak buka dekat email tu. Akak kata, bang, selama ni awak bekerja 58 tahun, awak dapat tak macam gini? Cakap gitu. Dia kata tak pernah, dia cakap. Memang tak pernah, akak tak pernah tengok dia tunjuk akak yang result ni kan. Setahun yang forever bagi kita. Dia kata cuma dapat serikaci je. Tu tengok. Saya baru 3 tahun buat forever, tapi baru hari ni saya tahu angkanya forever dah kasih kita kemewahan. Inilah orang kata kejayaan kita dalam bisnes. Apa-apa kita bisnes pun, kita belum tentu kita boleh dapat CP58 ni. Itulah, jadi sekarang akak boleh bakar anak-anak akak. Jadi akak bakar anak-anak kata, yo mak, power. Dia cakap, alhamdulillah. Akak kata kita buat sama-sama, cakap gitu. Mak ni nak habiskan masa umur je, cakap gitu. Kau orang masih panjang lagi, buatlah, cakap gitu. Memang forever ni memang paling best, cakap itu. Tak ada syarikat mana yang boleh kasih kita form ni, CP58 ni, cakap gitu. Itulah akak bakar anak-anak akak. Jadi benda ni akak buat dengan slip akak punya apa, file apa, berani mati. Jadi akak boleh bakar akak punya prospek-prospek, Kak Yah punya downline yang lama yang dah tidur ni, Kak Yah nak bangkitkan diorang dengan CP58 ni. Itulah Sipu. Memang terima kasih banyak-banyak. Memang forever, memang idaman hati akak. Memang takkan berubah sampailah akhir hayat akak. Inilah orang kata terjamin masa depan kita dan anak-anak cucu-cucu kita. Itu je lah Sipu. Akak minta doakan mudahan akak ni diberi kesihatan yang sihat, dapat capai apa yang ada di dalam forever ni. Akak nak merasai untuk anak-anak dan untuk buat zakat, untuk zakat diri sendiri, untuk bayar zakat diri sendiri dalam bisnes forever ni. Itulah impian akak. Akak buat sungguh-sungguh, walaupun orang kata belum cepat, tapi insya-Allah akan dapat. Itu je lah. Akak minta doakan semuanya dan juga akak doa semua yang dalam ni. Kita sama-sama berjaya. Dan juga Carol lebih semangat, lebih kuat dan yakin pada diri sendiri boleh buat. Itu je lah, akak doakan semuanya kita sama-sama berjaya. Dan mana yang pergi makan angin tu jangan lupa kita di sini. Doakan sama-sama kita akan dapat ke Bali tahun depan. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasa kalau musafir pergi overseas ni, kita tak lupa Kak Yah ni, downline kita ni. Kan memang tak lupa, selalu je ingatkan. Jadinya untuk korang semua sekali, siapa-siapa yang upline dia nak pergi musafir ni, jauh nak pergi musafirnya kan, jadi kirim doa. Kan doa orang musafir ni adalah salah satu doa yang yang mustajab juga tau. Jadi kirim doa dekat upline tu. Kan bukan kirim doa orang pergi Mekah je tau. Orang musafir pun kena boleh kirim doa juga, okey? So tahniah Kak Yah. Makin cantik. Kan betul tak? Siapa setuju Kak Yah makin cantik?
Kan? Betul tak? Korang nampak tak Kak Yah makin cantik? Ha? Oi, tak nampak ke? Kan? Kak Yah makin cantik, cakap dia makin best. Muka pun nampak bijak lagi. Masya Allah. Kan? Ini the power of Teppanyaki. Okay? So sebab tu korang semua sekali kena ikut apa yang Kak Yah buat. Kan? Walaupun awal dulu macam dia, kita pun boleh gelakkan dia kan. Tapi dia belasah je. Dia nampak Kak Yah paksa diri dia untuk konsisten sharing dekat Teppanyaki setiap hari. Belum pun setahun Kak Miza rasa, hari ni kawan-kawan dia dah nampak dah dia glimmer dah. Senang dah nak buat marketing. Okay, so ikutlah Kak Yah paksa diri untuk bercakap dekat Teppanyaki. Berebut cakap dekat Teppanyaki setiap kali ada Teppanyaki. Okay, so Kak Miza nak jemput TBM Rawani Razali pula. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Dengar ke? Nampak tak? Okey. Nampak. Sorry. Angkat tangan dekat phone tapi cakap dekat laptop. Laptop bukan sembarang laptop. Ini laptop MacBook yang dapat reward sebab 2.5K Global Rally tahun lepas. Siapa nak MacBook free? Siapa nak MacBook free? Siapa nak MacBook free? Saya nak. Okay, ya Allah. Okay, itulah the power of dream, the power of sebenarnya kat ni berangan je. Dapat alhamdulillah. Allah bagi senang-senang aja. Okay, dan kita kena selalu cakap macam tu. Okay, walaupun sebenarnya senang je kita ni. Okay, yang menjadikan tak senang tu adalah otak kita sendiri. Dia macam kalau kita macam kawan ni kata memasak senang. Sangat senang kan. Tapi bagi orang lain memasak tak senang. Bagi dia menjahit senang. Kawan ni kata menjahit tak senang. So aku tak nak buat. Betul tak? Kenapa orang lain boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Sebenarnya it's all in your mind. Okay? Sebenarnya senang je. Dan kena selalu cakap. Allah bagi aku senang-senang aja. Allah selalu bagi aku masa yang banyak, masa yang lapang. Okay, itu semua doa. Dan kau ni dah sangat-sangat bersyukur lah. Okay, lagi hari Jumaat akan fly daripada JB. Okay, hari Sabtu pagi fly ke Washington. Okay, bersama dengan Sifu Miza. Dan yang paling best kali ni makbul dah impian. InsyaAllah makbul lah impian tu nak bawa downline. Okay, nak bawa downline sama-sama pergi merayap dekat overseas. Masa Abu Dhabi hari tu, downline kawan ni Kak Sudianti dia dapat pergi Abu Dhabi. Tapi dia pilih Pampasan. Okay, so kawan ni pun okay lah, tak apalah kan. Belum belum dapat bawa downline sama-sama lah pergi cuti-cuti honeymoon dekat Abu Dhabi. Dekat Abu Dhabi kan, kat overseas. Badan kau ni tahu mesti dapat punya bawa downline kan. So memanglah masa tu dah tahu dah pun Anis dengan Faiz Eagle Manager Cancun kan. Diorang ni kalau korang nak tahu kan, kelakar tau. Kawan ni tahun 2019 kawan ni pergi Dallas, Eagle Manager Retreat yang pertama kawan ni dapat pergi Dallas. Kawan ni memang rumah Anis dengan Faiz ni dia dekat dengan KLIA. Jadi kita orang sengaja je pergi rumah diorang. Pergi bermalam kat rumah diorang sebelum fly. Lepas tu tinggalkan kereta kat situ. Ini taktik tau. Korang kena buat. Ini taktik. Jadi masa tu diorang macam buat dek je. Dia macam pergi Dallas. Okay. Tak tanya apa Amazon Forever kan. Aku pergi free ni bawa anak-anak lagi kan. Lepas tu sekali macam mana jadi kita tak tahu kan perasaan manusia, hati manusia kita memang tak tahu, Allah je. Tapi kita tahu masa tu kita nak aku nak inspire dia ni. Itu je, aku nak inspire dia ni supaya dia buat forever. Boleh ni kan, mesti boleh punya. Lepas tu nak dijadikan cerita, diorang buat date je masa tu. Tahun 2020 kita orang pergi rumah diorang, tapi rumah mak diorang bawa kereta baru. Bawa kereta merah yang baru kan. Rupanya disebabkan kereta tu diorang inspired. Jadi kita tak tahu yang mana satu marketing kita yang inspire people. Kawan ni memang selalu buat marketing, tak kisahlah apa kawan ni punya marketing, tapi tujuan dia aku nak inspire and influence people. Walaupun aku
Walaupun kau ni tunjuk gambar emas ke, kau ni tunjuk emas ke, kau ni tunjuk kereta ke, rumah ke, satu je. Aku nak inspire people, influence people, buat business forever. Sebab bila dia buat business forever, aku akan ajar dia magnet rezeki. Bila dia buat magnet rezeki, insya-Allah dia akan jadi lebih dekat dengan Allah dan dia akan dapat rezeki yang sebanyak-banyaknya seperti air hujan yang turun. Okay. So alhamdulillah. So itulah jadi Anis dan Faiz start buat business forever 2020. Okay. Dan dah dapat banyak achievement sampaikan F2D, and then diorang achieve Eagle Manager 2000 untuk Cancun. Okay. So dulu masa kat Wani, lepas tu kita pergi Abu Dhabi pun sama. Diorang juga hantar pergi juga kan. Pergi juga lagi, pergi rumah diorang. Kau hantar aku pergi pergi ke airport. Diorang dah terbakar dah rasa kan. Dah tak sabar-sabar dah ni kan. Jadi alhamdulillah. Before this, Anis dengan Faiz hantar Kak Wani dengan Abang Soden ke KLIA. Tapi hari Sabtu ni, dia orang akan sama-sama ikut Kak Wani dengan Kak Miza pergi merayap dekat overseas dengan Eagle Manager dekat Mexico. Allahu Akbar. Okay. So Kak ni dah tunggu lama juga momen ni untuk cakap. Oh okay. Dah banyak kali pun cakap. Alright. Ya Rabbi, ya Rabbi. Okay. So sebenarnya benda apa yang kita nak memang Allah senang-senang je Allah nak bagi. Dan Allah akan bagi dengan sebelum tu memang Allah akan bagi sedikit je bungkusan. Okay. Untuk kita supaya bila kita hadap bungkusan tu yang tak best tu, yang bagi kita tak best, tapi sebenarnya itulah yang best. Sebab bila kita dapat ganjarannya, okey, hadiahnya selepas bungkusan tu, kita rasa sangat-sangat bersyukur. Ya Allah. Rasa macam tak cukup, rasa macam tak cukup lama ni bersujud ni, bersyukur ni kan. Macam tu. Okey, dan lepas tu betul lah macam si Kak Miza katakan tadi, kita rasa lagi semangat nak tolong orang, lagi semangat nak tolong orang, nak orang lain dapat macam kita, nak orang lain dapat lebih lagi macam kita. Okey, so Kak ni sangat-sangat bersyukur. Kali ni kali ketiga Kak ni pergi US. Yang kelakarnya Kak ni nak bagi tahu, masa Kak ni kerja engineer 11 tahun. Okay, sebelum Kak ni berhenti 2016 tu, tak pernah company hantar, 14 tahun lah masuk tu. Okay, tak pernah pun company engineering, 2 company engineering Kak ni pergi kerja, tak pernah pun dihantar ke luar negara. Okay, tak pernah pun dihantar tu. Pernah sekali ke Singapura je. Okay, lepas tu ada satu company lama Kak Wani dulu, dia ada hantar orang pergi US, and then Kak Wani ingatkan Kak Wani terpilih. Kak ni cakap, lepas tu sekali Kak ni tak terpilih. Dia pergi hantar orang lain. Dan Kak ni tanya dia. Kak ni pergi tanya dia, bos, kenapa saya tak dihantar ke US? Lepas tu dia kata, sebab awak punya, sebab dia nak bagi Kak Wani buat benda lain yang lebih kepada Kak Wani punya path lah. Path kepada engineering manager masa tu. Okay, so dia kata, yang lain tu dia kata technical, you are more on management kan. So Kak Wani pun, okay, tak apa. So dalam hati Kak Wani masa tu, tak apa, nanti aku pergi juga. Aku nak pergi juga US. Dan aku nak pergi overseas bukan sebab kerja. Aku pergi overseas sebab aku nak jalan-jalan je. Kau ni cakap macam tu tau. Cakap dah hati je pun. Tapi tak, yang tu kau ni cakap kat husband. Tapi itulah Allah rupanya Allah nak makbulkan doa tu. Dengan forever, ambil kau 3 kali pergi US. Ingat, itulah kau ni selalu kata dekat kau ni punya downline. Kau ingat, kau pernah doa apa? Kau apa impian kau dulu? Kau ingat, sebab tu Allah bagi kau forever. Sebab Allah nak makbulkan impian kau. Yang kau pergi stop, kenapa give up ni kenapa? Kan? Kan, jangan, jangan macam tu lah. Kita kena percayalah dengan Allah kan. Okay, sangka baik dengan Allah. Itu the best lah. Bila kita inner kita kuat kan, kita percaya Allah kan. Kita percaya Allah 100%. Walaupun Allah kalau nak uji kita, dia boleh uji kita sampai ke lantai. Okay? Allah boleh uji kita sekarang atau bila-bila sampai ke lantai pun dia boleh buat. Tapi kita ni, macam mana kita percaya Allah tu sebesar, setinggi kekuasaan sebab kita tahu kekuasaan Allah tu kan. Itulah Kak ni bukannya ustazah kan, nak pandai cakap sangat. Tapi itulah maksud dia ialah ingat bila kita buat forever maknanya Allah nak makbulkan doa-doa kita. Dan memang ya Allah semua
Okay, jadi memang Allah makbulkan semua doa Kak Wani, alhamdulillah. Dan Kak Wani nak cakap bila kita bermusafir ni, okay, Kak Wani hari tu buat kelas English. Kak Wani cakap pasal siapa yang join Kak Wani punya kelas English Sabtu minggu lepas. Siapa yang join, okay, Kak Wani harap dia sangat-sangat inspire untuk pergi international travel dah. Dah tak payah tengok dah local travel. Tengok local tu maksudnya Malaysia Malaysia ataupun dalam Malaysia lah especially kan. Okay, kalau siapa belum tengok kelas English Kak Wani tu boleh tengok dekat YouTube Sifu Datuk Desmond. Okay, international travel. So sebenarnya semua tempat, semua jengkal dalam pelosok dunia ni adalah masjid. Masjid tu maknanya kita boleh solat. Adalah tempat ibadah. Faham tak? Kecuali tandas. Satu lagi ni lupa pula hadis tu cakap. Nanti korang boleh carilah hadis tu. Okay, jadi tak semestinya bila kita pergi, bila cakap pasal ibadah, umrah, for Muslim kan, umrah kan, yang kau sibuk nak pergi overseas tu kenapa kan? Overseas ke mana-mana semua pun tempat ibadah. Itulah macam si Fumiza kata tadi pasal musafir kan, memang kita tak sabar sangat nak musafir. Alright, okay, nak musafir jauh-jauh dengan gembira, lepas tu nak doakan lagi downline, lepas tu kita ni kan beria doakan downline apa semua kan dekat musafir, doa mustajab tu kat musafir tu. Tapi downline tu kena sedar dirilah. Downline kena sedar dirilah yang kau percaya tak dengan doa? Kau yakin tak dengan doa yang mustajab? Kan? Jadi bila kita terlalu lemah dalaman kita, iman nak cakap senang lah. Iman lah. Kalau kita ni kan tak percaya, ragu-ragu, sangka tak baik apa semua, itu semua iman lemah iman tu dia nak kabur. Kan? Jadi lepas tu apa tadi kau ni nak share? Okay, dan untuk Eagle Manager Retreat nanti okay, kau ni tahu ada HO Home Office akan buat Zoom untuk training dekat sana nanti, wallahualam. Okay, apa-apa pun kau ni ada surprise untuk korang daripada sana. Okay, dan kena raikan, okay, rahsia untuk dapat apa yang orang lain dapat ialah kita kena sentiasa meraikan apa yang orang lain dapat. Okay, so ramai achievers akan pergi Eagle Manager, okay, ke Cancun, and then merayap ke Istanbul lah, ke US lah, whatsoever. Okay, so raikan, korang kena raikan kalau korang pun nak juga. Faham? Okay, tengok Facebook diorang, okay, like, comment, say tahniah as if macam kita yang dapat. Faham? As if macam kalau kita dapat, kita nak orang buat macam mana kat kita. Kalau kita dapat EMR tu and kita share kat Facebook kita nak orang buat macam mana kat kita. Kita nak kawan-kawan kita cakap apa kat kita. Kalau kita nak apa? Aku post, lepas tu orang buat tak tahu je ke? Kalau korang nak macam tu, maknanya korang biasanya tak dapat pun. Jadi kalau korang nak, kena raikan. Raikan ni satu frekuensi keajaiban, okay, rezeki yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat menyenangkan kita capai apa yang orang lain dapat. Okay. Betul. Jadi thank you so much siapa yang selalu komen dekat kau ni punya FB, yang like kau ni punya FB kan. Dan orang-orang yang ni lah yang bila kita nampak tu kita ingat kat dia. Kalau kita orang yang musafir ni nanti kan, korang, yelah bukanlah nak suruh, tak, tapi ini untuk kebaikan korang, bukan untuk kita bukan untuk kita orang glamour ke apa, tak. Kawan ni just bagi tips, bagi teknik kan, macam mana nak capai impian korang, macam mana nak capai apa yang orang lain capai tu. Kau ni bagi kau ni share je, bukan nak suruh publicity kita orang, no. Tak, maknanya bila kita tengok, dia ni kan, so aku ingat, doakan ya Allah, bagilah bla 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 bla, ni namanya pun dia dapat juga kan, macam ni, malah lebih lagi. Macam tu, kita tak tahu orang doakan kita kan macam mana yang baik-baik lah. Faham tak? Ya Allah, ini kan, kalau nak like pun kedekut, nak komen pun kedekut, memang rezeki pun kedekut nak datang kat korang. Faham tak? Termasuk dalam grup tu, kan? Kenapa nak kedekut ni? Ya Allah, nak rezeki, nak berjaya tapi kedeknya. Okay. So turunkan ego, rendahkan hati. Okay, rendahkan hati, turunkan ego. Okay. Buatlah untuk diri sendiri. Okay, tak adanya benda tu takkan, aku komen nanti dia lah popular, nanti marketing untuk dia. No, kau buatlah untuk, aku buat sebab
aku raikan orang kan Allah bagi what I give, I get back. I get more. Macam tu. Okay, so inilah masanya untuk anda semua bergembira, okay, dengan mereka-mereka yang dah jadi achievers. Okay, itulah taktik yang kami selalu buat daripada dulu sampai sekarang. Okay, walaupun sekecil-kecil kejayaan pun Kak Wani akan raikan. Okay, walaupun daripada sideline, walaupun bukan downline sendiri. Okay, alright. So itu je jadi. Okay, jadi thank you so much. Kak Mirza bagi sharing. Kak ni mohon anda semua doakan kami semua selamat pergi, selamat pulang, bawa pergi dan bawa balik banyak manfaat untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Allah pelihara kita, Allah jaga hati kita. Allah dan Allah makbulkan doa-doa kita secara sembunyi atau secara terang-terangan. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, so alhamdulillah, terima kasih banyak kepada CBM Rawani Razali. Banyak tak salin nota? Kak Mirza nak tambah satu lagi ke nota. Okay, lepas ni Kak Mirza rasa korang semangatlah nak buat. Jadi sebenarnya macam ini. Bila kita komen dekat orang lain punya Facebook, okay, sebenarnya kat situ kita dah buat marketing tau untuk diri kita. Dan bukan semua orang yang nampak posting orang yang kita komen tu kawan kepada orang tu tau. Contoh kan macam artis-artis ke macam tu kan. Sebenarnya bila kita muncul kat situ, kita banyak kali muncul, orang akan perasan kat situ kita boleh buat marketing. Okay, so lepas ni pergi dekat CBM punya posting. Okay, dekat situ apa yang korang boleh gunakan adalah bila korang komen dekat CBM punya posting yang best-best tu, korang sedang cakap dengan prospek korang, inilah masa depan aku, ini team aku yang best, macam tu. Faham tak? Okay, so nak kena rajin-rajin lagi kan? Kau jangan pandai copy je kan. Engkau belum like, belum komen, belum say thank you ni kan. Kau dah pergi post dekat kau punya FB, kau tak cakap thank you pun lagi. Kan, sebagai penghargaan, dah copy kat Mirza punya, dah copy kat Wani punya tu, kau like lah, komen lah, macam itu, faham? Barulah lebih berkat. Gitu, insyaAllah. Okay, so kita nak panggil CBM seterusnya untuk share kesyukuran dia. Kita nak panggil CBM Nurul Zaizuliani. Ni Kak Mirza cakap untuk Zam ni, dia selalu tiru aku punya posting. Tapi Zam rajin komen kat Kak Mirza. Komen melampau pula tu. Mana Nurul? Okay, Assalamualaikum Kak Mirza. Okay, saya tak on video sebab apa ni, hujan kat sini. Okay, dengar tak suara? Dengar. Okay, terima kasih Kak Mirza sebab bagi peluang kat saya untuk share. Saya sahut ucapan Kak Mirza. Okay, yang pertama syukur Alhamdulillah saya masih bernafas. Bila bangun pagi saya rasa sihat, bertenaga. Yang kedua, syukuran yang kedua Alhamdulillah bila bangun pagi dah saya dapat tengok muka anak suami depan mata. Dan syukur juga berada dalam BOI. Dan syukuran yang ketiga, saya dapat PM hari Isnin kot, masa tu tengah coaching kan dengan Kak Mirza. Saya dapat PM, saya guna full up P100. Saya hantar satu je, lepas tu dia terus transfer. Dia tak cakap apa, dia terus transfer. Itu kan yang RM90 tu. Dan rasa bersyukur sangat. Saya tanya dia nak buat apa, dia nak buat bisnes. Dan dia sekarang kerja Grab. Wow. Okay, semalam pun saya dapat PM, dia nak join business. Saya tengok profile dia, warga emas. Macam tu lah, warga emas. Betul? Saya masih nak follow up dia lagi. Saya kat sebenarnya kagum dengan Kak Yah. Kak Yah dia warga emas, semangat buat bisnesnya. Kita ni muda-muda kalau tak buat, tahulah kan? Okay, saya doakan yang dalam ni 178 semua berjaya jadi CBM dan minta doa kawan, doakan saya juga cepat-cepat CBM. Punya terus pakai baju sukan Hamzah pakai PBSM tau. Hamzah hari tu pakai PBSM. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Kak Mirza. Sama-sama. Okay, so Alhamdulillah terima kasih banyak CBM Nurul Zaizuliani. Nurul ni dia direct downline Kak Mirza. Kak Mirza sangat-sangat happy tengok perkembangan dia kan. Dulu macam
cakap macam cakap dia tak, maksudnya bila cakap dengan prospek tu Kak Miza selalu macam terpanjat dah. So sekarang dah cantik dah. That's why sekarang ni dia ada result. Bila bercakap dengan prospek, prospek senang nak close kan. Dan insyaAllah bulan ni dia akan ada fighter 5cc dah. Masya-Allah. InsyaAllah tahun depan boleh CBM ni Nurul. Okay, so kita doakan sesama. Alright, kita nak panggil CBM Syafi'i Abdullah. Assalamualaikum, Miza. Assalamualaikum. Dengar Dengar. Okey, pertama sekali saya Syafi'i daripada Terengganu, di bawah rangkaian Al-Rujak Circle. Lepas tu di bawah jagaan dua sifu lah. Satu sifu Amizi dan juga sifu Miza. Kenapa dua sifu? Sebab biasa kalau untuk tanya produk, saya akan tanya sifu Mizi. Amizi. Kalau untuk bisnes, saya akan direct pada sifu Amiza. Untung sangat-sangat. Alhamdulillah. Jadi 3 kesyukuran hari ini. Pertama sekali saya bersyukur sangatlah kerana diberi kekuatan untuk buat sharing hari ini. Paksa diri. Rasanya dah lama join business forever ni, tapi hari ini alhamdulillah diberi kekuatan untuk paksa diri untuk buat sharing. Yang keduanya, bersyukur kerana sebelum ni Abang Syafi'i berjaya paksa diri juga untuk pergi ke train the trainer. Dan alhamdulillah pada November ni, insya-Allah moga Allah beri kekuatan dan juga dipermudahkan untuk pergi ke TTE, train the eagle. InsyaAllah dah daftar dan insyaAllah. Yang ketiga, Abang PE bersyukur sangat-sangat kerana baru-baru ini si Puan Mizah dengan CBM Azlini sudi untuk singgah rumah makan kerupuk. Lepas tu apa yang input yang rasa bagus sangat-sangat, yang CBM Azlini buat sharing dengan si Puan Mizah berkenaan dengan sedekah subuh. Dan alhamdulillah kami satu family dah apply sedekah subuh ni. InsyaAllah moga dipermudahkan urusan kita semua. Lepas tu akhir sekali saya terima kasihlah kepada Allah kerana permudahkan untuk buat sharing hari ini. Lepas tu minta doa daripada semua-semua, terutama yang sifu-sifu yang nak pergi musafir lah. Amin. Untuk konsisten dalam business forever ni, fokus untuk F2D Disember 2022 dan juga CBM 2023, insyaAllah. Amin. Satu benda yang kita belajar hari ini adalah paksa diri, dan alhamdulillah hari ini Abang PE, Abang Syafi'i berjaya paksa diri untuk buat sharing. Alhamdulillah. Terima kasih. Bye-bye. Okay, so alhamdulillah. Masya Allah, tahniah Abang PE, paksa diri kan. Kak Miza pergi rumah Abang PE. Kak Miza toleh kanan, nampak dia punya poster F2D. Tengok depan poster F2D. Pergi belakang poster F2D. Satu rumah dia print poster F2D dia tampal satu rumah. Masya Allah. Kan? Barulah kita sentiasa semangat dan kita sentiasa ada rasa untuk paksa diri kan. Masya Allah. Okay. So korang semua kena buat poster F2D muka sendiri. Letaklah muka pasangan. Lepas tu kau print lah. Letak dekat kalau Kak Miza, biasa Kak Miza letak dekat, Kak Miza print Kak Miza punya goal setting. Kak Miza letak dekat tempat semayang mak dengan abah, dekat dalam bilik anak-anak macam tu. Sebab kalau dekat tempat semayang mak dengan abah, biar dia nampak lah, biar dia doa. Kalau untuk anak-anak, biar dia tahu mak dia ni perjuangan dia macam mana. Macam tu. Okay, so terima kasih Abang PE. Memang first time hari ni Abang PE share. Memang kagum lah sebab dah boleh paksa diri. Dia bukan setakat paksa diri share kat Taipei juga tau. Kat Taipei je tau. Dia paksa diri keluar GP tau. Semalam kena reject. Buat appointment tak dapat kan. Tapi dia kuat. Okay, ini kalilah. Mesti tahun depan CBM je insyaAllah. Okay, so kita jemput CBM Kak Azlini untuk share. Assalamualaikum. Pagi.
Okey, alhamdulillah kan suka tengok Abang PE share pagi ni. Okey kan, memang insya-Allah bakal CBM hebat satu hari nanti. Okey Kak Ni Azlini Sulaiman daripada Kuantan. Alhamdulillah Kak Ni part of AUC. Dan Kak Ni adalah Hamizah Hamdan. Ketiga kesyukuran yang Kak Ni nak share pada pagi ini ialah yang pertama, alhamdulillah masih dipinjamkan roh dan jasad oleh Allah. Pinjamkan kita roh, jasad kita dah terbujur kakulah di tempat tidur. Alhamdulillah kita masih boleh lagi menjalankan tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi, dan kita sama-sama doa supaya Allah jadikan kita panjangkan usia kita ni dengan tujuannya untuk kita jadi hamba yang lebih bermanfaat. Okey. Yang kedua, Kak Ni bersyukur sangat kerana jodoh dengan Forever Living dan juga jodoh bersama dengan Kak Miza. Kan sebab you all semua panggil Kak Miza kan? Okey, walaupun ambil masa agak lama 7 tahun untuk Kak Ni say yes kepada Miza untuk bersama-sama di Forever, tapi Kak Ni sangat-sangat bersyukur sebab last week kan kali pertama lah sejak Kak Ni buat bisnes selama hampir 15 tahun di platform MLM, kali pertama upline Kak Ni bantu Kak Ni turun padang berjumpa dengan tim di Kelantan. Sebelum ni Kak Ni yang turun bantu tim seorang-seorang lah, sebab Kak Ni buat bisnes, suami tak ikut all out bersama sebab dia ada tuntutan kerja, sebab suami pegawai tentera kan. So bila pegawai tentera sangat susah kalau dia ikut sama. Kak Ni pernah awal-awal bisnes dulu, bila ikut sama kan sampai dekat highway, camp telefon dia kena patah balik. So selepas insiden tu Kak Ni cakap lah tak payah ikut lah. Kan saya buat seorang-seorang lah lagi bagus kan. So lepas tu memang Kak Ni run seorang-seorang bisnes, suami just bagi moral support dan dia sangat-sangat supportive lah. Okey, dan Kak Ni sangat bersyukur dengan jodoh ini kan. Di sebalik setiap kejayaan wanita ke lelaki ke, macam contoh CBM Hamizah kan, di sebalik kita tengok kekuatan Miza kan, hebatnya Miza bercakap kan, dia melakar kejayaan lepas satu-satu kan, lahirkan CBM yang luar biasa hebat macam beliau juga. Sebenarnya di belakang dia ada seorang lelaki kan, pasangan dialah yang menyusun atur kan hidup isterinya sehingga dia boleh jadi seorang isteri yang hebat. Kak Ni nampak itu depan mata kan, sebab Berong memang di belakang tabir, tetapi itulah hebatnya seorang lelaki. Aura dan energinya dia bagi dekat bini, sebab dia bantu Kak Ni turun daripada Kota Tinggi Kuantan, Kota Baru Kota Terengganu, kemudian Kuantan dan Kota Tinggi dalam keadaan Berong sangat tidak sihat sebenarnya, sangat-sangat tidak sihat. Dan Masya Allah Kak Ni memang sangat terharu, sangat bersyukur. Semoga Allah kurniakan 1000 rahmat dan kebaikan serta keafiatan untuk Berong kan dalam perjalanan nak pergi ke Cancun nanti. Semoga Allah berikan dia keafiatan lah kan. Semoga mereka ni hidup bahagia, gembira selama-lamanya sebab banyak sangat tolong orang. Okey, dan yang ketiga kesyukuran Kak Ni, Kak Ni sangat-sangat bersyukur walaupun baru sangat lagi dekat Forever dalam 5 bulan kan, dan masih lagi pangkat pun belum lagi manager, tapi Allah ya barik, Allah yang maha mengatur, Allah yang maha mengurus, Allah yang maha merancang. Allah aturkan Kak Ni untuk berjumpa, akan bertemu, dapat coaching dengan Sifu dan Simu pada hari Sabtu lepas. Memang ada sedikit cabaran untuk pergi kan, lagi setengah jam nak jumpa dengan Sifu, tiba-tiba Kak Ni pergi kat parking kereta, tengok Masya Allah kan tayar pancit. Tapi Kak Ni anggap sebab kita dah biasa jenis yang ada paradox of candy ni, kita dah biasa kan. Alhamdulillah suami daripada rumah datang bawa Kak Ni pergi jumpa Sifu, dan Kak Ni sebenarnya dalam pakaian sukan pagi tu sebab Kak Ni pergi ke competition bola jaring dekat camp kan. Kak Ni tukar baju
minta suami bawa jubah dekat petrol pump sebenarnya untuk jumpa dengan Sifu dan Simu pada hari itu. Alhamdulillah kan, banyak sangat ilmu yang Kak Ni dapat daripada CBM Niza, CBM Ayu, Kok Sun pula datang kan. Memang Allahu Akbar kan, 5 jam tau kami bersembang, dapat coaching daripada Sifu dan Simu 5 jam hari tu. Rasa macam padat, padat kan, padat sangat-sangat. Dan apa yang Kak Ni boleh share pada pagi ni, conclusion daripada Kak Ni jumpa Sifu pada hari itu adalah inner power. Kan Sifu cerita perjalanan dia macam mana dia buka Malay market apa semua kan. So daripada situ Kak Ni terimbas kembali macam mana Kak Ni boleh cipta kejayaan di platform sebelum ini. Kan kata Sifu, kenapa orang itu berjaya bukan sebab skill dia hebat, bukan sebab dia luar biasa kekuatannya, tak, tapi sebab inner power, sebab dia punya keyakinan, dia punya kepercayaan tu melebihi tahap inner power yang ada pada orang lain. So Kak Ni terimbas satu kisah lah kan, sebab Kak Ni nak akhiri sharing Kak Ni pada pagi ni dekat Terpayaki ni dengan satu kisah yang Kak Ni belajar daripada Datuk Dr. Nah Hafizah Musa dalam kami punya mihrab Al-Quran, tadabbur Al-Quran dalam surah Ar-Rum. Kan, nak tunjuk yang bahawanya bila kita yakin, kita percaya, semuanya insya Allah akan jadi luar biasa. Semua impian kita macam CBM Rawani bagi tahu tadi, as simple as that je. Kan, just kita bagi tahu apa yang kita nak, kita LOP kan, kita keep on telling ourselves dengan orang lain yang kita nak ni, ini impian kita. InsyaAllah dia akan jadi kenyataan. Okey. Dalam satu kisah dekat pada zaman baginda Nabi SAW, dalam perang Khandak. Kan kita tahu perang Khandak maksudnya parit. Kan dalam perang Khandak ni agak luar biasa strategi yang Rasulullah SAW guna pakai. Kan baginda menerima cadangan daripada seorang sahabat iaitu Salman Al-Farisi, kan bukan daripada orang Quraisy, bukan juga daripada orang Madinah, tetapi Salman ni berasal daripada Parsi. Apa cadangan Salman nak menghadapi serangan orang-orang Quraisy daripada Mekah pada perang Khandak? Bina parit besar dan dalam supaya mereka tidak boleh menyerang Madinah. Kan? So strategi ni tidak pernah digunakan oleh orang-orang Arab Quraisy. Jadi apabila musuh datang ke tempat medan peperangan itu, mereka pelik strategi apa pula yang Muhammad bin Abdullah gunakan ni. Tiba-tiba ada parit besar yang tidak boleh dilangkah dengan kuda perang pun. Kan, so memang sangat-sangat luar biasa lah. Jadi apa yang berlaku dalam masa nak gali parit itu, kan sebab parit tu lebar dan sangat dalam. Jadi dalam beberapa hari duduk dalam nak gali parit tu, sahabat jumpa satu batu tau. Batu ni sangat keras. Semua sahabat cuba pecahkan batu tu untuk teruskan penggalian parit, tidak berjaya. Sehinggalah sahabat melaporkan kepada baginda Nabi SAW yang ada satu batu ni kami tidak berjaya untuk menghancurkannya untuk meneruskan penggalian parit. So baginda Nabi SAW pergi ke tempat batu tu dan baginda bawa alat untuk memecahkan batu. Dan apa yang berlaku bila baginda angkat alat tu untuk hancurkan batu tu, untuk ketuk batu tu, baginda melaungkan, okey, ghulibatir Rum. Kan 3 kali baginda angkat alat untuk memecahkan batu tu. Angkat kali pertama ghulibatir Rum, angkat kali kedua baginda laungkan lagi ghulibatir Rum, dan baginda angkat kali ketiga masih baginda laungkan ghulibatir Rum. Kan, dan akhirnya pada hentakan yang ketiga batu tersebut pecah dan mengeluarkan percikan api. Apa maksud ghulibatir Rum? Ghulibatir Rum ni ada dalam surah Ar-Rum ayat yang kedua, iaitu maksudnya berbunyi bangsa Romawi telah dikalahkan. Kan? Sebab baginda penuh yakin dan percaya bahawa satu masa Rom
bangsa Rum yang pada masa itu sangat-sangat hebat, empayanya sangat besar, tidak boleh dikalahkan oleh mana-mana kerajaan pada masa itu. Satu hari nanti akan dikalahkan, dan akan dikalahkan oleh negeri yang berjiran dengan Rum. Kan boleh tadabbur surah Ar-Rum nanti, kan. Dan Kak ni mengalami keajaiban sewaktu kami dalam tadabbur kisah dalam surah Ar-Rum ni, sebab biasa ustazah pick ambil 4-5 ayat daripada surah-surah tertentu untuk tadabbur, tapi pada masa untuk tadabbur surah Ar-Rum, ustazah ambil masa hampir 2 bulan tadabbur ayat pertama sampai ayat terakhir surah Ar-Rum. Dan Kak ni tadabbur, belajar tadabbur ini 3-4 bulan sebelum Kak ni Allah gerakkan hati Kak ni untuk menyambut tangan Miza untuk sama-sama berjuang di Forever. Dan tidak ada benda yang kebetulan dalam hidup, semuanya Allah yang barik dah atur susun. Jadi kalau baginda Nabi SAW penuh yakin yang tentera Islam akan mengalahkan orang-orang Rum, kan. So dalam perjuangan kita, dalam kehidupan ke, dalam bisnes ke, kita kena ada yakin dan percaya. Dan itu yang Sifu sampaikan kepada kami pada hari kami coaching dengan Sifu, kan, inner power tu tidak boleh kita nak beli, tidak boleh apply nak suntik, tidak boleh sideline nak tolong inspirasikan untuk kita. Inner power ni kena ada daripada dalam diri kita sendiri. Dan Kak ni sangat yakin dan percaya Allah merancangkan sesuatu yang sangat besar dan sangat luar biasa hebat untuk Kak ni di Forever. Cuma Kak ni tak tahu apa. Kak ni just follow the flow, apa yang Allah dah takdirkan, dah aturkan. Dan Kak ni mohon semua sahabat-sahabat dalam Terpayaki pada pagi ini, ada berapa? 167 orang, doakan untuk kejayaan Kak ni supaya Kak ni dapat berdiri di pentas dunia, kan, dengan luar biasa. Dan Kak ni doakan sahabat-sahabat semua juga Allah berikan kekuatan, Allah yang aziz, ya qawi, ya matin, berikan kekuatan untuk you all semua. Mana yang lemah diberikan kekuatan, mana yang sakit diberikan kesihatan, mana yang sempit diberikan kelapangan, mana yang masih lagi was-was, kan diberikan tahap keyakinan dan inner power yang sangat kuat, yang sangat jitu, supaya kita begitu yakin dan percaya yang kita sama-sama akan berjaya melalui platform Forever Living ini, dan kita akan jadi asbab untuk kebaikan lebih ramai orang. Kan nanti Kak ni akan share juga nanti bagaimana nak buat sedekah subuh yang macam Abang PE bagi tahu tadi. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Okay, so boleh pergi dekat FB Kak ni untuk cedok-cedok ilmu. Copywriting dia pun best. Walaupun hari tu awal-awal dia tak berapa nak scannable sangat, tapi alhamdulillah Kak Miza tegur dia cepat je, betul kan? Masya Allah. Okay. Nampak tak? Yakin dan setia tu sangat-sangat penting. Upline tak boleh nak buat untuk korang. Korang kena paksa. Tahu tak? Okay, paksa diri sendiri untuk yakin dan setia dekat Forever. Inner power mesti kena sangat-sangat kuat. Siapa-siapa yang join Terpayaki, konsisten join Terpayaki, InsyaAllah dia punya inner power mesti kuat. Cuma nak kena paksa je. Okay, so Isnin depan, Terpayaki Isnin depan, Kak Miza nak tengok semua orang angkat tangan. Paksa. Kau angkat je tangan. Paksa diri untuk bercakap. Faham? Bila Kak Yah. Kak Yah kena masuk lagi awal Kak Yah. Sebab Kak Yah nak kena cepat ni. Okay, hari ni Kak Miza baik hati. Kak Miza nak bagi habiskan je insyaAllah. Okay, so kita bagi CBM Kak Lila sharing pula. Cepat, ini macam sebelit ni. Okay, Assalamualaikum. Good morning. Nak tercakap good morning AUC pula. Good morning BO. Okay, Alhamdulillah. 3 kesyukuran. Tadi fikir, alamak tak dapat cakap ni dah 11.45 ni. Okay, so Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Bangun pagi tadi, dapat tengok suami, anak-anak kan, semua depan mata. Dan Alhamdulillah dah, kat Forever ni dah 7 tahun. Bulan lepas kan, dah 7 tahun kat Forever. Okay, dah settle
dah settle buasir, anak-anak dah tak ada nak kena asma, dah tak warded. Memang dah sihat dah, alhamdulillah. Okay, so itu kesyukuran sihat lah. Okay, semua orang yang bila dekat Forever ni je, first thing first mesti sihat. Bila dah sihat, nak redeem apa? Nak redeem berhenti kerja, nak berhentikan suami kerja. So kena kena berimpian lah. Okay, so kesyukuran kedua, alhamdulillah, dah tahun ke-7 ni Kak Lila paksa diri yakin dan setia dekat Forever. Korang bayangkan, ada tak yang kat dalam ni dah lebih 2 tahun, dah lebih 3 tahun. Tapi belum rezeki 5cc, belum rezeki apa lagi, belum rezeki F2D, belum rezeki CBM. So Kak Lila teringat tahun ke-4 Kak Lila kat Forever, tahun 2019. Okay, masa tu bulan 12. Allah izin, okay, kumpul duit sikit-sikit tu dapat pergi umrah. Umrah dengan suami. So masa tu cakap dengan dia, okay tak apalah, kita buat macam ala-ala honeymoon lah ya, dekat Mekah sana. So alhamdulillah sampai sana je dah tak ada fikir honeymoon, tak apa, pergi semua tempat kalau boleh nak berdoa. So dekat Iji Ismail, dekat Pancuran Emas, dekat Raudah, semua kita dah dari honeymoon kan. So kat sana kita beribadah je puas-puas. So semua tempat yang Kak Ella dapat pergi tu semua kita doa puas-puas. Doa puas-puas. Masa tu memang Kak Ella just doa masa tu. Ya Allah Tuanku, Forever ni sekarang bisnes aku, satu-satunya bisnes yang aku ada sekarang. Datangkan kepada aku semuanya orang-orang yang mudah diurus, yang sama-sama berimpian macam aku, nak berjaya, nak tolong ramai orang, nak gembirakan ramai orang. Kak Ella doa tu je. Okay, so balik daripada umrah tu, 3 bulan lepas tu PKP. Dalam hati, ya Allah Tuanku, apa yang awak nak bagi ni So korang kalau ada apa-apa yang rasa macam tak best ke, kita rasa macam korang selalu rasa macam diuji kan. Tapi semuanya tu, kalau kita dah faham dekat Paradox of Candy tu kan, kita faham apa sebenarnya yang Allah nak bagi yang paling best ni sekarang ni. Apa rezeki besar yang Allah nak bagi. So 2020 masa PKP tu, okay, Allah izin, Allah rezekikan Kak Ella settle F2D tahun ke-5 tau. Bulan ke-60. Bulan 8. Okay. Yalah tahunnya ke-5. So settle F2D, settle CBM, settle EMR. Sekali je Allah nak bagi. Okay. So kena bila kita tengah tak rasa tak best. Jangan kalau rasa macam tak best sampai kat lantai sekalipun, kawan-kawan kecam lah apa semua tu kan. So kena fikir apa yang Allah nak bagi sebenarnya ni. Apa rezeki besar yang aku nak dapat sekarang ni. Okay. So itu kesyukuran kedua. Kesyukuran yang ketiga. Okay. Yang sangat-sangat amazing pada Kak Lila. Okay. Selama ni kita fikir trip lokal je kan. Kita kerja macam Kak Lila dulu kerja pun. Okay, kerja pun betul kerja engineer. Tapi macam PCN Wani tadi cakap kan. Kita teringin macam PCN Wani dia teringin nak pergi training kat US semua. Kak Ella teringin nak pergi training je. Teringin nak training maksudnya company biasa ada buat training pergi kat hotel-hotel kan. So kita pun rasa nak pergi training dan tapi masa tu bos okay tak apa bagi orang lain. Bagi orang lain sebab Kak Ella kena jaga production. Kena make sure production input production tu tip-top. So orang management je pergi. Kak Ella engineering dekat manufacturing, manufacturing engineer, kenalah dia dekat production, cover. Dulu hotel tak, dulu training kat hotel, pergi hotel pun dah rasa seronok dah. Okay. So alhamdulillah, Kak Forever tahun yang pertama lah Kak Ella Kak Forever. Okay, first Kak Ella buat pasport. Okay, masa tu job pertama Kak Lila masa tu pergi dekat Singapore Rally. Singapore Rally masa tu bulan 11 2015. Masa tu Kak Ella pergi Singapore Rally, raikan sekali husband yang masa tu join sama-sama dengan Kak Lila. Masa tu tak tahu. Kak Miza pun masih baru-baru so kita daftarkan suami VIP ambil kau.
So kita celebrate dekat Singapore. Dapat pergi Singapore pun dah rasa best sangat-sangat. Walaupun masa tu turun naik bas, pergi cok sana cok sini yang and then baru-baru ni pun kita orang repeat lagi. So bayangkan dalam satu bas yang ramai-ramai Kak Ella pergi tu, alhamdulillah sekarang yang mesti stay dekat Forever ni, okay, Kak Lila, Abang Jawa, Kak Miza, Berong, PCM Najah dan juga Asrul. So itu je yang masih ada sekarang. Yang lain maybe ada yang user ataupun tak tahulah kat mana sekarang. Okay, so itu satu bus lah yang masa kita pergi dekat dekat Singapore Rally dulu. Okay, so dan sebab daripada Kak Ella paksa diri betul-betul kan, sebab kita tahu orang nak bagi banyak lagi kita dekat sini. Korang kalau dah fahamkan GEP, korang tahu kan apa yang korang akan dapat dekat Forever ni kan. So untuk hari Kak Ella ni sampai lupa. Hari Sabtu ni, okay, alhamdulillah Kak Ella tak pergi seorang-seorang. Masa kat Abu Dhabi hari tu pun Kak Ella tak pergi seorang-seorang. So hari Sabtu ni kita orang akan cap lagi pasport. Okay, kita nak pergi kita akan pergi ke Istanbul dulu. Kita jalan-jalan, kita dating-dating sambil coaching, sambil kita akan call kita punya fighter-fighter semua. Okay, so korang nanti support lah kan, support dan buatlah posting macam korang yang dapat reward Eagle Manager Retreat ni. So Kak Ella akan pergi beberapa couple termasuklah Kak Ella punya downline. Kak Ella akan bawa Kak Azah dan juga si BM Zul akan sama-sama kita orang. So bila pergi travel tu, perasaan dia Kak Ella rasa macam tadi bila Wani cakap bukan kita nak pergi umrah je kita boleh dapat jumpa masjid tau. Tapi kita pergi je, even pergi Singapore pun kita akan cari mana masjid kita. Sebab kita fikir musafir tu kita fikir nak doa je. Waktu diri sendiri tau. Okay, alhamdulillah Kak Ella dah dapat beberapa doa yang Kak Ella punya team kirim. Macam dia punya macam nak umrah pula kan. Sebab Kak Ella pun kalau Kak Ella even nak pergi KL sekalipun, nak pergi travel mana-mana pun, okay, Kak Ella nak pergi musafir ni, siapa nak kirim doa, kirim doa. Kita pun dah doakan, okay. Kita dah sentiasa doakan dah untuk kita punya team kita, semualah kan kita akan doakan. Tapi yang specialnya bila ada orang yang kirim doa kat kita, macam gitu. So apa pun yang kita hadap, yang kita nampak sekarang ni, okay, so kena teruskan, ingat balik momen-momen. Kak Ella punya posting semalam, Kak Ella buat bila Kak Ella rasa macam down tu, ingat balik momen jumpa husband sehari sejam, momen nak minta cuti time anak warded tak senang dengan bos, momen tolak kereta seorang-seorang. Banyak sangat momen yang buatkan kita ni sebenarnya lebih bersyukur. Kita kena lebih bersyukur bila kita ingat semua tu. So kena bersyukur selalu. Bukan bersyukur kat Tepayaki, tapi bila korang kena share dekat Tepayaki selalulah. Sebab kita akan bagi kita akan inspire dan influence kawan-kawan kita yang lain, supaya kita paksa diri yakin dan setia kat Forever ni. Sebab kau duduk cepat ataupun sangat cepat kat Forever ni, pasti kau dapat macam-macam nanti. Okay? So itu je sharing Kak Lila hari ni. Okay, thank you semua. Alright, so terima kasih banyak kepada CBM Nurlila Maskon. Kan, alhamdulillah satu benda yang terkesan daripada sharing Kak Lila ni. Setiap kali ada ujian, kena reject 5 kali ke, kena viral dekat Facebook ke, setiap kali ada benda yang tak best kita dapat. Okay, cepat-cepat cakap alhamdulillah. Lepas tu rasa excited sangat-sangat ni. Apa orang nak bagi ni? Kan? Kalau downline kena rembat dengan orang lain, ya Allah alhamdulillah apa nak bagi? Ya Allah nak bagi apa ni? Allah nak bagi apa ni? Dapat tak? Kan? Pergi GP kan tak close pula kan. Lepas tu kita set appointment 5 GP tak nak nyangkut lagi pula kan. Jadi cepat-cepat cakap alhamdulillah apa nak Allah nak bagi ni? Mesti best ni, mesti besar ni Allah nak bagi. Faham? Ini nama dia Paradox of Candy. Paradox of Candy. Nanti Kak Miza share dekat dalam FB. Kita nak stop ke kita nak sambung ni? Nak stop ke nak sambung ni?
Nak stop ke nak sambung ni? Serius nak sambung? Sebab Sifu dekat flight. Hari ni Kak Miza baik hati sikit. Selalu Kak Miza 11.30 aku stop kan. Okey, kita bagi dekat Coach Anim. Seronok kita bagi kat Coach Anim. Mana Coach Anim? Ada lagi tak? Ada. Cepat. Assalamualaikum. Selamat tengah hari dah. Kak Miza saja bakar. Baru cakap, alah nak sambung lah. Barulah angkat tangan nak sambung, nak sharing. Walaupun sebelum 10.30 tengok dah ramai sangat raise hand. So Alhamdulillah diberi peluang sekali lagi. Diberi peluang sekali lagi untuk sharing di Tepayaki. Terima kasih Sifu, terima kasih Simu bukakan platform untuk kita berani bercakap di Tepayaki. So Hanim ni seorang yang berat mulut untuk bercakap sebelum ni. Macam susah untuk buat sharing, tapi kita rasa kita nak sebarkan kebaikan, cuma kita berat mulut untuk bercakap dengan orang. So Alhamdulillah saya Coach Hanim di bawah rangkaian manager Amira dan CBM Izzati dan JLT Yuslidah, mereka ni lah yang paksa diri. Tajuk hari ni kan, paksa diri untuk kita buat sharing, bercakap dan training setiap hari untuk kita sebarkan kebaikan forever ni. So dulu Hanim tak berani nak bercakap depan orang ramai. Hanim bukannya jenis seorang yang menonjolkan diri, tapi bila kita setiap hari diberi training dan diberi ilmu-ilmu untuk menyampaikan kebaikan forever, Alhamdulillah Hanim akan insya-Allah keep momentum untuk buat training keep sharing di Tepayaki dulu. So CBM Izzati selalu pesan, ini Tepayaki ni adalah satu platform untuk kita training. So rajin-rajinkan diri untuk sharing di Tepayaki kan. Okey. Kesyukuran yang kedua, Alhamdulillah hari ni pagi-pagi lagi, hari ni Hanim kerja malam, shift malam. So hari ni pagi ni sempat Hanim buat grounding tau. Apa yang Hanim belajar dalam kelas JLT Yuslidah baru-baru ni, dia ajar kita untuk buat grounding dan dia pun training kita juga untuk buat grounding dengan earth, grounding dengan bumi. Maksudnya bila kita ni badan kita penuh dengan charge positif. Okay, kita manusia penuh dengan charge energi bioelectricity positif, tapi bila kita menyentuh alam, kita bersentuh dengan tumbuh-tumbuhan, berinteraksi dengan alam, kita sedang ambil electricity charge daripada bumi, iaitu negative charge, dan dari situ dia akan keluarkan kita punya semua stuck, kita punya semua block yang ada dalam diri dan negative vibes yang ada dalam diri kita. So Alhamdulillah hari ni pagi ni diberi kesempatan dapat luangkan masa lebih sikit dengan anak. Sebelum ni kerja shift memang bekerja-kerja untuk uruskan urusan harian kan. So hari ni pagi ni Hanim sempat buat grounding dan masuk Tepayaki sharing dengan CBM Hamiza. Terima kasih sangat diberi peluang. Okey, kesyukuran yang ketiga Hanim nak share dekat Tepayaki sebelum ni. Hanim seorang yang ada masalah sakit kepala yang sangat kronik, yang sangat tiap-tiap hari kena makan ubat tahan sakit kan. So bila Hanim masuk dalam dunia forever ni, Hanim baru tahu apa itu segitiga kesihatan. Apa itu segitiga kesihatan yang perlu kita detox, dan kita kena jaga immunity dan kita kena jaga nutrisi badan. So baru Hanim tahu sebenarnya apa-apa pun sakit kita, kita perlu detox. Detox dulu yang akan membantu kita untuk boleh reverse penyakit sebenarnya. The main point ialah bersihkan hati, bersihkan usus, bersihkan jiwa. So automatik apa-apa yang masuk dalam diri kita akan menjadi benda yang baik-baik je. Okay. So Alhamdulillah sejak join Forever, Hanim dah banyak coaching orang untuk buat program Clean9, untuk coaching orang dalam program Alu 8. So banyak result mereka dan Hanim bersyukur sebab dapat lahirkan testimoni kesihatan yang
luar biasa. Sebelum ni Hanif kerja kat hospital, kita bantu orang. Tapi result at the end of their life kita tak tahu macam mana. Bila kita ajar seseorang tu untuk detox, kita ajar dia untuk banyak ambil suplemen ni, sebenarnya dia akan banyak memberi nutrisi lah pada badan kita. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat, betul tak? So sebelum kita sakit, baik kita detox, kita ambil kita build up kita punya immunity dan kita jaga nutrisi kita. Okey, satu lagi kesyukuran, alhamdulillah bila terbakar sangat bila dengar sharing daripada semua leader-leaders yang dapat pergi capai insentif Eagle Manager Retreat. Memang Hanif pun suka sangat untuk pergi melancong, bawa family ramai-ramai kan. Bawa dan lain ramai-ramai. So event tak dapat lagi lah, tapi insyaAllah Hanif akan bawa tim Hanif pergi ke Bukit Mertajam hari Sabtu ni untuk kita boost up energy, kita bina tim, kita bantu lebih ramai lagi orang di dekat Bukit Mertajam kan, training dengan JLTU Semida insyaAllah. Dan Hanif juga dah register untuk train di The Eagle bulan November nanti, alhamdulillah. So satu lagi learning point hari ni ialah kita buat forever sampai bila-bila. Okay, itu saja sharing daripada Hanif. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul-betul kita kena buat forever sampai bila-bila, bersama-sama dengan gembira selama-lamanya hingga hujung nyawa kita. Kan kena pasak betul-betul. Kita bukan nak buat 1-2 tahun, kita dah bayar hutang, kita amanah kita settle, bukan. Kita nak buat selama-lamanya. Lepas kita dah settlekan diri kita, kita nak kena selamatkan orang lain. Okey, kita bagi kat Aunty Nonai. Ni panjang ni TPK ni. Okey. Okey, Assalamualaikum. Pagi-pagi maaf Aunty tak buka video kat sini, cuaca kat luar gelap ya, tak cantik video. Tak apa. Dengar tak ya Miza? Dengar. Okey, ya. Terima kasih bagi peluang pada Aunty pagi ni. Ya, walaupun dah rasanya yang minggu lepas tu dah 2-3 kali tak dapat. Aunty ni biasanya angkat tangan tak berani awal sebabnya kita mengajar takut masa kita dibagi peluang tu nanti kita mengganggu kelas mengaji kan. Jadi Aunty angkat tangan tu nampak dah ramai, tapi doa-doa ya Allah moga ada rezeki aku hari ini. Kebetulan ya Allah makbulkan, amin. Terima kasih banyak. Jadi Aunty daripada rangkaian AUC di mana Mirzah bosnya. Terima kasih pada upline EM Kamaria. Jadi ada 3 kesyukuran yang Aunty nak kongsi pada hari ini. Yang pertamanya ialah biasa, alhamdulillah ya Allah kita dapat bangun dalam keadaan afiah, dalam keadaan selamat ya, dalam keadaan sihat. Dan macam yang Miza tahu, Aunty pun dah memang dah warga emas, sama juga dengan CBM Hasiah, cuma bezanya setahun aja. Beza setahun. Jadinya bila kita rajin istiqomah dengan produk yang superfood ni, insyaAllah yakin aja kita akan sihat ya. Okey, yang kedua kesyukuran nanti ialah di mana baru lepas buat program Clean 9 dengan Coach Azhar, tak sangka juga dalam program kali ini Aunty memang betul-betul nak ikut follow betul-betul, sebiji tak nak culas-culas, tak nak curi-curi makan, tak nak apa kan, ikut aja. Alhamdulillah boleh turun pula ya dalam 5+ kg lah macam tu. Yang sebelum ni pun nanti pernah buat ikut buku, tapi satu yang nanti mungkin tak jaga ialah bila kita rasa badan kita dalam keadaan kira macam weight kita ni lebih ya, jadi kita tak jaga air. Ini tak jaga air yang sepatutnya kita ambil dalam 3.2 liter ke mungkin tak cukup. Jadi bila kita tak cukup air, jadi dia nak detox tu lambat dia tak boleh nak turun banyak. Dia tak boleh nak detox banyak. Okey, jadi alhamdulillah lah. Dan habis je pada yang Clean 9 tu nanti terus buat Elo 8
LOA ni memang sentiasa nanti buat. Lepas habis satu, relax dalam 1-2 hari, buat lagi. Sebabnya, sebab itulah bila nak cari CC ni, anti sendiri pun suami isteri dalam 1 bulan, kita guna produk Nectar ke, ABG ke, Peach ke, 2 orang aja guna dalam almost 3 cc. 3 cc. Percaya tak percaya. Ya. Jadi itulah sebenarnya kalau kita rajin istiqomah sebenarnya kan, kita yakin aja Allah akan lorongkan. Dan kesyukuran yang ketiga, itulah kita ni bila dalam keadaan kita memaksa diri, apa je boleh jadi. Ya. Konsep paksa diri ni anti dah terap daripada masa anti kerja lagi dulu. Anti kerja, anti memang paksa diri. Untuk buat apa? Gaji sikit, potonglah RM25 sebulan untuk tabung haji, potonglah ni kan untuk saving keluarga, untuk apa kan. Jadi dalam keadaan kita memaksa tu, dalam keadaan kita memaksa tu, kita ada misi. Kenapa aku mesti potong tabung haji? Ya, kita ada misi untuk pergi haji. Jadi memang dengan cara memaksa diri ni, semua akan boleh jadi. Macam yang si Mizah cakap ya, dalam kelas malam pun, cakap kalau kita ni tak memaksa diri, dia takkan jadi. Kita nak solat, kita nak bersedekah, ya, kita nak ngaji, kita nak tolong orang. Untuk apa je kalau kita tak ada rasa memaksa diri, memang takkan jadi. Jadi soal memaksa diri ni banyak kelebihannya daripada banyak kebaikannya daripada keburukan. Bila kita ada satu sifat untuk memaksa diri ni, kita akan lebih fokus. Bila kita ada lebih fokus, contohnya macam anti sekarang ni lah. Ya, untuk anti ni walaupun dah dalam keadaan daripada VIP ke supervisor, dah tahun ni tahun yang ketiga, tak silap tahun yang ketiga, anti masih belum gagal untuk buat 5 cc dengan cara memaksa diri lah. Macam kata si Mizah, kita ingat juga si Mizah cakap, ya, GLTU Sidal, semua leader-leader cakap, kau nak terlantang ke, nak terbaring ke, nak tergolek ke, kau buat juga. Buat je sebab apa? Sebab kita tahu 5 cc tu kunci kejayaan dalam forever. Jadi yang shocknya apa, yang seronoknya apa? Yalah kalau anti macam ni kan, seronoknya bila dah buat 5 cc tu, kita nak dapat insentif dia. Insentif. Seronok weh kalau kita dah orang dah bersara ni tu macam ni kan. Kita dapat insentif 5 cc kan. Kita boleh tunjuk kat kawan, kita tunjuk kat saudara mara, kita boleh tunjuk dekat ialah downline kita yang kita boleh buat sebenarnya kan. Jadi itulah kalau kita ni tak memaksa diri, semua kena tak jadi. Betul kata Mizah, memaksa tu banyak kebaikannya daripada keburukannya. Dan rasanya itu saja untuk hari ini. Anti pun lagi mungkin ada kelas. Jadi saya anti minta doa pada semua yang ada pada hari ini, doakan nanti untuk berjaya. Memang nanti akan terus yakin dan setia selama-lamanya, forever. Dan nanti juga doakan semua yang nak pergi bermusafir ni, Allah jaga, Allah bagi kemudahan, Allah uruskan permudahkan urusan di sana, ya. Allah jaga kesihatan semua, safe journey to and back. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih si Mizah. Sama-sama, kasih CVM. Aunty Nonai, Masya Allah. Nampak tak? Kan, dah agak berusia. Sepatutnya duduk kat rumah je kan. Boleh boleh fokus. Yelah, kalau orang dah berusia tu buat macam mana kan? Pergi balik masjid je. Tapi Aunty Nonai gunakan forever, leveragekan forever ni untuk dapat banyak pahala untuk gembirakan orang, tolong orang, Masya Allah. So kita doakan Aunty, Allah bagi kesihatan, Allah bagi kekuatan untuk break record ni kan. Jadi CPM, Masya Allah, tabarakallah. Okay, so terima kasih doanya Aunty. So kita nak panggil birthday boy hari ni. Rasanya kali pertama kot dia angkat tangan ni. Mari sini, Irwan nak mari. Hello? Irwan nak mari. Unmute. Ada. Bukan dalam office ke? Sekejap. Rasa dia tengah kerja ni. Apa dia dah buat? Sekejap. Okay, so nampak tak tadi kan Aunty cakap pasal apa? Pasal paksa tau. Jadi korang kena paksa lah. Okay, dah paksa ke belum ni? Okay, silakan bercakap. Okay, boy. Okay, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat pagi.
So Alhamdulillah. First time ni cakap kat Tempayaki, selalu cakap dengan orang je. Hari ni cakap dengan jutaan orang. Ramainya manusia dalam ni. So Assalamualaikum semua. Saya Ben Amari, boleh panggil Juragan, boleh panggil Iwan. So saya berada di bawah grup yang ajaib, Alujab Circle. Di bawah sifu ajaib kita, Hamizah Hamdan. So apa khabar semua? Baik. Baik, Alhamdulillah. So hari ni saya nak kongsi 3 kesyukuran. Alhamdulillah. Syukur atas segala nikmat yang Allah bagi, nikmat umur ni. Semoga tambah berkat, jadi manfaat pada semua kehidupan. Itu tanda syukur yang pertama. Umur yang berapa? Yang keempat. 40 lebih. So yang kedua, kesyukuran dia, Alhamdulillah masih dikelilingi, disayangi oleh semua penduduk bumi. Korang sayang Juragan tak? Alhamdulillah masih dikelilingi oleh keluarga, sahabat-sahabat, isteri, pasangan kan. So tu tanda terima kasih yang kedua. Dan tanda terima kasih yang ketiga, syukur pada yang mendoakan, pada geng Alujab Circle, pada grup Forever, geng-geng Kelang, Alhamdulillah. So syukur sebab tak sangka selama ni 3 tahun yang lepas masih tercari-cari kan platform business circle yang sentiasa positif, yang sentiasa support, even tak kira yang tak pandang achievement kita, yang tak pandang kita siapa. So finally Juragan jumpa dekat Forever, kat grup Alujab, kat grup BOI. So terima kasih banyak-banyak, Alhamdulillah, syukur. So hari ini tengok ramai yang cerita pasal paksa kan. So memang betul, kita nak berjaya ni, kita nak everything apa-apalah. Kita nak masuk syurga, kita nak minta Allah maafkan dosa-dosa kita, kita nak banyak murah rezeki, nak everything lah yang happy-happy kat dalam dunia dengan kat akhirat nanti kan. So pokok pangkal dia, kita nak buat benda tu semua, kita kena paksa diri kita. Betul tak? Betul. Kan? Kita kena paksa untuk solat, paksa untuk puasa, paksa diri untuk bayar zakat, paksa diri untuk gembira kan. So semua kena paksa. Dan kita tak boleh paksa orang lain, kita kena paksa diri kita sendiri. Betul tak? So, percaya kalau kita berjaya paksa diri kita, kita akan, insyaAllah, kalau tak dapat semua, kita akan dapat apa yang kita nak, insyaAllah. Dengan syarat, kena paksa diri dulu lah. Kan? Macam sekarang ni, kena paksa berbuat dalam Tempayaki ni kan. So, Alhamdulillah, semoga kehadiran kita semua ni, kehidupan yang kita hidup ni, kita jadi manfaat pada semua kehidupan lah. Kan tak kira pada manusia je, apa yang kita buat, apa yang kita usahakan. So kena paksa lah akhirnya, kena paksa diri. So tanya pada CBM, sifu-sifu yang berjaya ni semua, diorang ni semua paksa diri diorang. Bukan diorang tak pernah gagal kan. So kita kena hadap lah everything, ujian tu semua kalau kita nak paksa, nak berjaya. Kalau kita lari dari ujian, tu kita belum paksa diri kita. Kita tak mampu nak ada ujian kan. So apa juga yang berlaku sekarang, waktu ni kita reda, kita senyum, kita sabar. Yang paling penting kena berani dan paksa diri. Okay, Assalamualaikum semua. Bye. Ingat Juragan Thank you for your wish. Alright. Kita doakan Allah panjangkan usia CBM Iwan Amari, bagi dia kekuatan dan semangat juang yang tinggi, yakin dan setia dekat Forever selama-lamanya insya-Allah. Okey, last. Kita nak bagi kat CBM Nurlia binti Muhammad Jono. Ini pun macam first time ni. Alhamdulillah. Terima kasih Sufumizah. Tadi dah angkat tangan awal-awal, hujung-hujung perasan mana raise hand aku hilang. Angkat lagi tangan. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum. Pagi. Okey, nama saya Nurlia. Saya daripada Pasir Gudang. Upline saya manager Fakia.
Susu Galur CBM Kamaria dan Susu Galur Al-Ujab Circle. Alhamdulillah berada dalam Al-Ujab Circle. Okey Kak Azhar, hari ni saya sahut cabaran Kak Azhar. Paksa diri cakap kat Teppanyaki tau. Okey, Alhamdulillah, syukur. Okey, Noli nak share kesyukuran Noli. Hari ni ada 3 perkara yang Noli rasa Noli nak syukur. Yang pertama, Alhamdulillah semua orang mungkin merasai kenikmatan yang sama macam Noli. Masih lagi diberi nafas, masih lagi diberi peluang untuk terus memberi manfaat pada orang-orang sekeliling kita. Ramai lagi yang nak kena bantu, ramai lagi yang nak kena selamatkan. Yang kedua, Alhamdulillah Noli dijumpakan dengan Al-Ujab Circle yang banyak sangat merubah Noli, yang banyak sangat membetulkan hidup Noli, yang banyak mempositifkan diri Noli. Jadi Noli sangat-sangat bersyukur perjalanan yang Allah hantar, aturkan untuk Noli. Semua Noli dapat rasa nikmat dia sekarang, dan Noli nampak dia punya perjalanan dia adalah yang sangat terbaik setiap aturan. Tak, maaf. Okey, kesyukuran yang ketiga, Noli nak share Noli punya posting dalam FB page Elfries. Sila follow Okey, Noli tak pernah posting dapat share posting Noli di-share oleh orang lain, dan tak pernah dapat like dalam FB page tu sampai berpuluh ribu tau. Noli sangat terkejut. Noli punya posting pasal ikhtiar untuk salur darah tersumbat telah mendapat tontonan 80k. Noli macam wow, banyaknya orang view, dan Noli dapat notification setiap kali orang share tu setiap masa, sebab Noli share benda tu 1 Oktober. Benda tu boost tu naik 3 Oktober tau. Pumpam, handphone masuk. Noli macam kenapa ni banyak sangat. Mula-mula tengok dah 800 view. Share cuma 2-30 saja. Tiba-tiba pagi ni Noli tengok dah 80k view. Jadi Noli percaya, sangat percaya kejayaan tu bukan hari ni buat, hari ni dapat. Tak. Itu adalah journey, proses yang diperlukan untuk kita laluinya. Jadi memang kena sangat, memang paksa diri, memang paksa, hari-hari memang paksa, rasa macam lemah, paksa juga sharing, paksa juga post sesuatu yang memberi manfaat. So Alhamdulillah membuahkan hasil. Noli dapat banyak sangat PM, dan Noli ada share dalam grup Noli punya grup bisnes, minta diorang post benda yang sama. So dalam masa yang sama diorang dapat PM daripada mereka yang nak ikhtiar bagi salur darah tersumbat ni. Non-stop ni masih lagi dapat masuk saluran darah PM untuk ikhtiar. Jadi Noli macam Noli minta doa semua, doakan Noli supaya Noli berjaya close mereka, dan mereka diizinkan untuk diberikan kesembuhan dengan produk Forever Living. Sangat-sangat teruja sebab ni pengalaman yang pertama kali Noli dapat 80k view. Mungkin orang lain dah biasa, tapi pada Noli this is my first time ever. Jadi saya sangat seronok dalam membantu orang. Jadi pengalaman tu sangat indah bagi Noli. Rasanya itu je kot Noli nak sharing hari ni. Anyway, terima kasih si Fumiza bagi extend sampai 12.20 Alhamdulillah, terima kasih. Walaupun dah tertekan tadi, angkat lagi tangan, tak putus asa, paksa diri juga nak bercakap. Okay, terima kasih semua jutawan BOI bagi Noli sharing hari ni. Noli doakan yang join ni, tinggal berapa ni, 142 orang. Alhamdulillah. Noli doakan semua yang join hari ni dapat capai CBM, dapat Eagle Manager. So pada sifu-sifu yang pergi musafir, ingatku dalam doamu. Terima kasih. Okey, so sama-sama. Terima kasih CBM Noli. Masya Allah, tabarakallah. Tahniah dapat 80k view. InsyaAllah dia akan jadi 800,000 view. Nanti kita orang pergi musafir, kita akan doakan lagi. So kita orang balik daripada Cancun, kita orang nak tengok 800,000 view. Masya Allah. Okay, so setiap usaha kita Allah pandang. Yakinlah, setiap usaha kita Allah pandang. Okey,
Kita tak tahu yang mana satu yang Allah yang Allah akan izin untuk dia meletup, kita tak tahu, tapi buat je. Okey, paksa diri untuk buat. Buat tindakan. Share 5 dengan 5 orang setiap hari tu sangat-sangat penting. Ya, walaupun dah dapat 80,000 view kan, walaupun dapat PM yang banyak, tapi kita tetap juga kena teruskan misi tolong kawan rapat kita, saudara mara kita. Jangan duk hayal komen-komen PM daripada Facebook, lepas tu kita terlupa nak selamatkan adik-adik kita, terlupa nak selamatkan sepupu sepapat kita, kawan-kawan kita. Okay, so akhir sekali Kak Miza, sebab hari ni kita bercakap pasal paksa kan. So Kak Miza nak paksa korang semua sekali ni, ada 140 orang yang tinggal ni, Kak Miza nak korang paksa diri sendiri untuk join Train the Eagle. Tinggal 30 seat sahaja lagi. Kak Miza rasa habis Teppanyaki ni memang habis dah licin dah. Okay, dan Kak Miza nak cakap dengan korang siapa-siapa yang masuk Teppanyaki ni, dia wajib datang TTE. Kalau dia rasa macam tak boleh nak pergi ke, yang itu letak tepi, paksa diri untuk daftarkan juga. Korang tak boleh miss TTE. Tak boleh miss TTE. Tak boleh. Okay, sebab apa? Sebab ini adalah training yang terakhir untuk tahun 2022 ni. Okay, kalau korang tak pergi TTE ni, dia akan menyebabkan nanti tahun depan korang masih blur-blur lagi. Jadi, apa yang Kak Miza nak korang buat adalah paksa diri sendiri untuk daftar TTE supaya tahun 2023 korang semua sama-sama dengan Kak Miza dekat pentas dunia nanti insya-Allah. Okay, so Kak Miza nak bagi link je. Mana link? Link tak boleh dapat pula. Okay, tak boleh. Tak apa. Nanti boleh boleh tanya dengan offline macam mana nak daftar. Okay, jadi kena daftar TTE ni sebab dia akan merubah kehidupan korang semua sekali. Korang akan jadi manusia yang sangat-sangat berani lepas join TTE. Dah tak ada malu dah tak ada takut dah, memang akan berani sangat-sangat. Kan, dan korang akan ada bakal dapat skill memaksa diri sendiri dengan gembira lah. Okay, so for those yang dah daftar TTE, tahniah Kak Miza ucapkan. Okay, semua speaker memang dah ready nak all out. Kan, untuk bakar, untuk bantu korang semua sekali untuk berjaya sejaya-jaya dekat Forever. Dan ingat, tadi semua orang dah janji kita nak buat Forever, kita nak setia, nak yakin setia selama-lamanya dekat Forever. Okay, walaupun kita dah kaya raya, kita nak tetap juga buat Forever ni selama-lama sebab kita nak gembira sama-sama, kita nak tolong ramai orang lagi insyaAllah. Okay, so minta maaf saya silap Kak Miza, yang baik tu datang daripada Allah, yang tak berapa nak baik tu datang daripada ketidakbetulan Kak Miza sendiri. Okay, kita semua layak. Kita semua layak nak jadi jutawan. Kita semua layak nak jadi manusia yang banyak bagi manfaat. Kita semua insyaAllah layak nak masuk syurga tanpa hisap. Kita kena paksa diri kita untuk usahakan benda ni semua sekali. Jumpa lagi insyaAllah di lain Teppanyaki, di lain kelas. Jumpa Kak Miza dekat Cancun nanti insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya hidup kita penuh keajaiban. Okey, jom kita nyanyi. Boleh unmute. Yes, Yes, boleh.